Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sihat Prof. Masih. Alhamdulillah. Hari ini hari Ahad, hari ketiga kita insya-Allah. Dan tak lama lagi kita nak raya haji dah. Insya-Allah kita hari ni ini kira korban juga ni, korban sebelum beraya haji Jadi insya-Allah hari ni hari Ahad, hari terakhir kita Dan hari ini pengisiannya ada beberapa pengisian yang kita akan masukkan pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan melihat kepada the opportunity or the potentials of alternative assessment, and followed by Dr. Nadia. Nanti dia akan tunjukkan beberapa aplikasi-aplikasi yang boleh kita gunakan, terutamanya berkaitan dengan online assessment, yang mana yang boleh digunakan untuk formative dan juga summative, dan juga nanti kita akan sentuh juga berkaitan dengan rubrik, dan akhir sekali nanti kita akan saya akan kongsikanlah juga bagaimana pelaporan PLO itu boleh dilakukanlah. Jadi insya-Allah hari ini ada beberapa perkara yang kita akan go through. Cuma saya nak berikan keseronokan lebih sikitlah kepada penggunaan aplikasi itu nanti kan. Jadi nanti Dr. Nadia bolehlah tunjukkan beberapa aplikasi yang menarik yang boleh kita gunakan. Mungkin tak banyak, tetapi pada saya mungkin boleh memberikan idea lah kepada pensyarah-pensyarah untuk melakukan orang kata penilaian dengan lebih baik lagi pada masa akan datang. Dan saya pasti penggunaan online ini juga boleh diintegrasikanlah bersama-sama dengan sistem LMS yang telah pun dibangunkan oleh institusi masing-masing lah, insya-Allah. Jadi pada hari ini seperti yang saya janjikan, kita nak tengoklah juga satu video pagi ni, alright? Untuk kita lihat dan kita berikan refleksi kita terhadap video tersebut. Bukan calang-calang orang ni yang saya nak tunjuk ni, is a professor. Profesor, nama dia Profesor Dan Slot, dan kita nak tengok dan kita nak belajar, dan juga pada masa yang sama kita nak reflect apa yang sebenarnya berlaku kepada profesor ini. Pada masa yang sama juga kita nak lihat juga on the perspective of student, apa rasanya kalau kita dapat, ataupun apakah pengalaman yang kita akan dapat berdasarkan kepada video ini. Jadi saya akan tunjukkan dulu. Okey, saya besarkan sikit. Good morning, class. So take your seats, please. We'll get started. Welcome to Social Dance Section 24. My name is Professor Dancelot, and I've been teaching this class for 12 years. Okay, the purpose of this course will have it so you will be able to perform the basic steps of foxtrot, waltz, swing, cha-cha, rumba, and tango in the proper dance position. To demonstrate confidence on the dance floor, and my favorite, find perhaps your dance partner. Okay, class, let's begin with the basics. This picture illustrates the basic dance position called the closed position. Let me demonstrate. Start with your feet together. Men, you stand with your left hand like this, and you bring your right arm up like this. And you would place your right hand just under the lady's shoulder blade. Ladies, of course, you bring up your right hand like this. Okay, great. We've learned the closed position. Next time we'll move on to our first dance, the foxtrot. The foxtrot is a very versatile dance that originated in America around 1913. Here is the diagram of the first step of the foxtrot. Let me demonstrate the first step. Men, starting with the left foot, go step, step, slide together. Excuse me. Sit down, please. I'm trying to teach a dance class here. Okay, now ladies, starting with your right foot.
swing is an excellent dance step for faster tempo music. I wonder when we'll actually get to do this ourselves. No talking, please. This is a dance class, not a social club. Quick, slow. Okay, that concludes our review. Remember, the final exam is next Tuesday in the ballroom. The exam will be open book and open notes. See you then. Okay, everyone, let's get started. Find a partner and get in closed position. Okay, I'll be looking at these throughout the week. Get your results to you Friday. Break a leg. Dance. Dance. Go. So, you think you got this down? I hope so. I tried to practice in my apartment, but I kept tripping over the coffee table. Yeah, I know what you mean. I thought I got it from what he said in class, but I get home and none of my notes make any sense. Oh, is this a foxtrot? I think it's a rumba. What page is that? Okay, kita semua dah tengok video tadi kan? So saya nak you all semua pergi Padlet. Okay, kita pergi pada Padlet. Alright. Okay, video tersebut ada pada task 4. Alright, dekat task 4 ni. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan untuk berikan komen berkaitan dengan apa yang berlaku tadi. Kan, semalam kita dah 2 hari kan bersama-sama kan. Mesti you dah nampak dah apa benda yang berlaku pada Professor Dan Slot ni. On the perspective of we as a lecturers, dan pada masa yang sama juga apa yang pelajar-pelajar tu boleh alami berdasarkan kepada kursus yang telah dijalankan oleh Professor Dan Slot tadi. So could you share your observation? Kan? Okay. LO tak capai, okay. Mengajar praktikal guna lecture, student tak dapat peluang nak mencuba, betul? Tak ada peluang dia nak mencuba. Alright. One way communication, teaching approach tak sesuai. Okay, lecture buat demo tapi duduk belakang meja, student tak nampak. So macam mana? Agak-agak ruang ataupun lecture theater tu sesuai tak untuk dijadikan tempat pembelajaran? Kan, kalau kita tengok lecture theater ni kedudukannya dengan mejanya kan. Jadi kenapa dia tak gunakan dance hall tu pada awal-awal lagi kan. Jadi pelajar-pelajar tak dapat ruang yang sesuai. Sebab tu kadang-kadang bila kita lihat one of the criteria daripada MQA berkaitan dengan facility kan. Maksudnya ruang yang disediakan tu adakah sesuai dengan tujuan kursus yang ingin dijalankan. Jadi alright, tak ada engagement dengan pelajar. Pelajar-pelajar tak boleh engage. Malah pelajar-pelajar tu ditegur, dia kata apa, this is not a social club kan. Jadi pelajar dah jadi takut. Alright, okay, bagus, yang ini dipakai terus. Big terms, dia kata constructive alignment. Okay, perlu guna kaedah student centered learning, bukannya teacher centered learning. Alright, TLA fokus kepada kognitif tetapi assessment buat psikomotor. Jadi there are lots of things berlaku dalam satu-satu kelas and then you imagine if you punya teaching you traditional tetapi pengajaran you memerlukan
you to assess the psychomotor, ini mencabarlah. Dan macam mana pula waktu dia kata okay now dia nak buat assessment, kemudian dia tinggalkan pelajar-pelajar tu dan dia biarkan orang kata apa, biarkan kamera untuk merekod segala perbuatan tersebut. Macam mana? Tu tak boleh sebenarnya. Alright, tak boleh lah sebenarnya kan. Sepatutnya dia perlu berada di sana untuk observe. Alright. Jadi dia kena ada juga. Alright. So macam contoh recently ni macam saya mengajar pelajar-pelajar micro teaching kan. Saya tahu pelajar-pelajar ni kalau kita record, kita tak payah tengok. Kita tak payah berada di situ, tetapi we still need to be there. Alright, sebab kita sedang menjalankan pengujian tersebut dan kita nak observe secara direct lah. Alright. Apa lagi? Banyak. No proper briefing of assessment, ya, tempat yang paling tempat yang sesuai sangat penting bagi sesi pembelajaran. Lokasi pembelajaran tu sangat penting. Contohnya misal katalah kalau kita kata makmal komputer tu misal katalah 30 orang pelajar untuk satu-satu tempat, makanya memang kena ada 30 pelajar dalam satu-satu tempat. Dan ruang ini memang memainkan peranan yang penting lah. Kadang-kadang cabaran setiap institusi adalah mempunyai ruang yang sangat terhad dan pelajar yang sangat ramai lah. Alright, no feedback dan sebagainya. So kita dapati banyak perkara yang berlaku dalam satu sesi, ada banyak perkara yang berlaku. Jadi there are some of the assessment sesuai if we address menggunakan conventional assessment in which paper pencil test, but there are some of the assessment cannot be happen that way. So mereka memerlukan sesuatu yang lebih inovatif, sesuatu yang lebih alternatif untuk memastikan the assessment can be conducted. So untuk pagi ni kita akan masuk dan melihat kepada what means by innovative and alternative assessment in order for us to assess student in a different ways, kan, supaya ada kepelbagaian di dalam penilaian pelajar-pelajar. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk bahagian ini, dan perkara pertama yang kita nak lihat adalah saya akan recap balik apa yang telah berlaku pada awal-awal lagi. Okay, jadi these are the framework, dan macam saya katakan tadi, we are focused on the learning experience, we are focused on the student learning time, tapi pada masa yang sama juga, whether you notice or not, we have to prepare the task, we have to prepare the resources, and all the resources is the support to ensure that teaching, learning and assessment can be happen untuk dalam tempoh 17 ataupun 14 minggu sewaktu kuliah panjang lah. Alright, so apakah perbezaan di antara conventional versus alternative assessment? So we need to be very clear about this. This is not about just a paper pencil test, but this is how we define the conventional versus alternative assessment. So kalau kita melihat kepada conventional assessment, normally we are depends on the learner learning proxy measure to the represent target skills. So biasanya apa yang akan berlaku adalah we are encouraged memorize of the correct answers, dan macam saya katakan semalam, we are aiming to ensure that the students get their knowledge of acquisition, dan tiada ada apa-apa interactive performance yang berlaku. Jadi bila kita lihat kepada perkataan memorization, the acquisition of knowledge, memang there's no interactive performance yang akan berlaku, dan walau bagaimanapun ianya bukanlah bermaksud tidak efektif, tetapi ianya kemungkinan besar sesuai untuk sesuatu kursus. Tetapi kalau kita nak lihat kepada alternative assessment, kita biasanya merujuk kepada targeted skill. Maksudnya we are measured, we depends on the direct measure. Bermaksud kita perlu berada di sana, kita perlu melihat perbuatan tersebut, dan kita perlu mensasarkan apakah skill-skill yang ingin dicapai. Kan, contohnya kalau kita buat student-student membuat perbentangan, kita kena melihat perbentangan pelajar-pelajar itu sama ada dalam bentuk rakaman ataupun dalam bentuk live. Maksudnya ianya boleh dilihat. Alright, dan
biasanya kita melihat kepada divergent thinking, alright, tapi seperti yang saya katakan tadi, kita nak lihat juga pembangunan the meaningful skills, ada interaktif, dia foster intrinsic motivation, dan dia promote the integration of various kind of skill. Jadi sebab itu kadang-kadang there are some of the alternative assessment can be trigger many skill set, kan. Jadi kadang-kadang kita lihat some of the presentation tu bukan sahaja kita boleh melihat communication skillnya, kita boleh melihat ethics mereka, kita boleh melihat personal skill mereka, kita boleh melihat digital skill mereka, dan ini bergantung kepada bagaimana rubrik itu dibina. Alright. Dan kalau kita lihat juga, disebabkan ianya bukan berfokus terhadap the mastery of learning, so the alternative assessment normally aiming to look at the character building. Jadi pembangunan, sebab tu kalau kita lihat MQF sama ada 1.0 atau 2.0, misal katalah ada 11, sebenarnya 11 tolak 4 lebih kurang dalam 9. Dalam 8 dalam 7 atau 8 itu adalah bersifat affective domain. Alright, bermaksud banyak elemen-elemen soft skill itu diberi penekanan. Sebab tu orang pelik, kenapa ada 11 tapi yang kognitifnya letaknya pada knowledge, letaknya pada kognitif, letaknya pada numeracy, kan? Ada praktikal tapi letaknya pada psikomotor, kan? Tetapi kenapa yang lain tu banyak efektif? Because of we want to build the character building. Dan character building ni macam saya katakan tadi, ianya pelbagai. Kan kita ada personal, kita ada interpersonal, kita ada entrepreneurial, kita ada communication, leadership dan sebagainya, dan ini perlu dibangunkan melalui kursus-kursus yang tertentu. Jadi that's the reason why the character building is very important. Jadi kalau kita reflect semula kepada National Education Philosophy, kalau kita reflect balik pada hari pertama, we are talking about the Malaysia Education Blueprint. It's all about character building. Alright. And number two is we are looking at something that very tight with the real problem issue. Jadi biasanya, untuk alternative assessment, we try our best to simulate our exercise, our assessment really close into the real problem supaya you can create a meaningful learning. Jadi bila pelajar-pelajar itu merasai pengalaman sebenar melalui tugasan yang diberikan, pada masa yang sama mereka perlu menyelesaikan masalah dan mereka akan construct their meaningful learning. Pembelajaran bermakna ini bermaksud ianya memberi kesan kepada pelajar-pelajar. Kan? Jadi kalau kita tanya diri kita, kan, apakah kursus-kursus yang memberikan kesan kepada kita? Kita akan ingat kursus-kursus yang bawa kita pergi keluar daripada bilik darjah. Kan, keluar daripada bilik kuliah kita, kan, sebab itu adalah pengalaman yang kita lalui dan kita rasai. Macam pelajar-pelajar saya, kebetulan pelajar-pelajar saya ini pelajar-pelajar education, kan. Jadi bila pelajar-pelajar education ni, dia banyak program-program yang melibatkan masyarakat ataupun melibatkan orang-orang yang melibatkan pelajar-pelajar, melibatkan masyarakat, melibatkan pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Jadi teringat saya satu pengalaman saya. We did a integrated project. Ada projek itu keseluruhan kursus, untuk keseluruhan kursus yang kita integratekan ada 4 kursus. Ada 4 kursus kita integrate jadi satu projek, dan saya ingat lagi pada waktu tu kita bawa pelajar-pelajar kami, kami bawa pelajar-pelajar kami, ada 3 orang pensyarah waktu tu, saya dengan 2 sahabat saya. Kami buat program 7 hari berada di Sabah. 7 hari berada di Sabah, tapi waktu tu duit tengah banyak kan, UiTM, so nak pergi Sabah ke nak pergi Sarawak ke nak pergi Melbourne senang-senang mudah-mudah je boleh pergi. Jadi yang menariknya adalah kita nak sediakan pelajar-pelajar ini dengan pengalaman mengajar. Jadi mereka ni semua adalah bakal-bakal guru lah. Jadi tak salah saya lebih kurang dalam 30 orang pada waktu tu kami bawa. Dan apa yang kami buat adalah kami menjelajah daripada bandar Sabah itu sampai masuk ke ceruk kampung.
sampai masuk ke Ceruk Kampung nak bagi tahu pada pelajar perbezaan mengajar pelajar-pelajar yang berada di bandar dengan mengajar pelajar-pelajar yang berada di Ceruk Kampung yang sampai airnya tu kena angkat pakai baldi. Ada satu kawasan pedalaman tu sampai air tu makan, nak air nak minum, nak mandi, nak kena angkut daripada sungai bawa ke sekolah untuk mandi. So sampai tahap itu sekali sebab kita nak bagi pengalaman kepada pelajar-pelajar tu. Jadi 7 hari saya berada di sana, kami sempat menjelajah hampir 4 buah sekolah, dan pada masa yang sama juga kami buat kami punya case study dan sebagainya. So bila pelajar-pelajar tu dia mengalami, dia merasai pengalaman sebenar dan dia rasa this is very meaningful for me. Jadi bila pelajar-pelajar ni dia habis belajar, kemungkinan besar kan mereka ni kan akan diposting di merata-rata tempat. Jadi mereka akan rasa sedikit biasa dan sedikit selesa. Jadi kebetulan pelajar-pelajar yang nak jadi cikgu ni, dia tak boleh pilih kat mana dia nak posting. Kalau misal kata kalau kena pergi Sabah, Sabah lah dia, Sarawak lah dia. Kan, kalau kata pergi Kelantan, Kelantan lah dia. Kan, jadi tak ada pilihan. Jadi sama ada suka ataupun tak suka, memang kena pergi. Dan once mereka dah dapat, susah untuk balik ke tempat sini. Contohnya pelajar-pelajar saya ramai dekat Sabah dengan Sarawak, ambil masa sampai 5 ataupun 7 tahun untuk nak balik ke Semenanjung, dan akhirnya mereka berkahwin dengan orang tempatan di sana. Dan ianya perlu proses beradaptasi lah. Dan ini yang saya katakan pengalaman bermakna itu. Dan pengalaman bermakna itu tak perlulah pergi nak jauh-jauh. Mungkin ada juga lokasi-lokasi yang dekat, yang hampir, yang boleh kita berikan pengalaman. Kan, maksudnya kena keluar daripada bilik kuliah kalau boleh keluar. Dan hari ni kita sangat bernasib baik because of saya juga ada beberapa organize beberapa event dengan rakan-rakan pensyarah kita. Meaningful learning ni tak semestinya kita kena bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Kadang-kadang kita boleh buat dengan kaedah video conferencing dan sebagainya, dan even sebelum MCO lagi pun kita dah boleh menggunakan teknologi untuk mendapatkan pengalaman tersebut. Dan adalah beberapa program saya bersama dengan Egypt, China, Brunei dan juga rakan-rakan daripada Singapura. Kita buat secara teleconference supaya ini berikan sesuatu yang bermakna kepada pelajar-pelajar. And nowadays is quite manageable because of we can do this. Alright? Dan kenapa kita perlu ada situasi tersebut? Because of we want them to be more reflective. Kan? Kena ada sifat reflective thinking. Sebab pelajar-pelajar kita ni selagi dia tak reflect, dia tidak akan berfikir. That's the reflective thinking ni tak perlu saya reflective thinking ni tak perlu buat terlalu sukar. Kan? I give you one example. Every session of my class, saya akan allocate my time 15 minit untuk buat reflective thinking. Kan, 15 minit lah, approximately 5, 10 ke 15 minit macam tu untuk buat reflective thinking, what the student think about on that particular week. Kan, contohnya saya bagilah dia tugasan, okay, what she or he think about it. Let them to reflect, let them to speak. Kadang-kadang dia macam susah sikit, tapi kata tak apa, you just speak. What do you feel? What is your experience? Kalau tak apa, kalau out of the blue pun tak apa, tajuk tak kena pun tak apa. At least I want you to reflect. Alright, dan biasanya macam saya ni, saya suka setiap pagi tu saya suka akan bagi macam saya tak panggil tazkirah lah, saya kata dia macam reflektif kehidupan lah macam tu. Kan, so every week tu ada je 5 minit cerita pasal benda-benda yang menarik lah, pasal benda-benda yang melibatkan suka duka kehidupan. Adalah 5 minit tu saya bagi nak bagi semangat pada pelajar-pelajar ni. Dan pernah sekali tu saya cerita pasal ayah. Cerita pasal ayah aja. Kan, saya tanya dia, bila kali terakhir you call ayah you? Kan kita kan selalu call mak kan. Yang mana ada mak tu kan, kita kan selalu call mak. Ya, kalau kita belajar dulu, kita selalu call mak kita berbanding ayah kita. Tapi satu hari tu saya tanya soalan, bila last you call ayah you?
So very simple question. So masing-masing pun bercerita lah. Dah lama doktor tak telefon ayah, tak telefon ayah minta duit je kata dia. Itu pun tak call, saya WhatsApp. Call mak tapi ayah angkat. Jadi you can have that, a very simple one to reflect, to start off untuk mereka bercakap dan sebagainya. Dan yes, the last part is the entrepreneurial mindset. Okay, bila saya katakan entrepreneur mindset, ianya bukan bermaksud pelajar-pelajar tu kena berniaga, pelajar-pelajar tu kena menjual sesuatu, tak. The entrepreneur mindset, yang menarik pasal entrepreneur mindset adalah the attributes of the entrepreneurial mindset. Kan macam risk taker, and they are very opportunist, dia suka menggunakan opportunity, they are very opportunist, they are very how they make decision making, kan, risk dan pelbagai lagi. So I think that bila kita bercerita tentang entrepreneur mindset, what are the sub attribute yang patut ada dalam diri kita, kan? We are very tolerant, resilient, dan benda-benda begini yang patut berada di dalam diri pelajar-pelajar. Okay, so kita nak melihat bagaimana alternative assessment or some sort called as a performance ataupun competency assessment can be happen, dan bagaimana ini boleh dilakukan di dalam bilik kuliah kita ataupun ketika sedang kita melakukan sesi online, ataupun lebih baik lagi kalau kita boleh bawa pelajar-pelajar kita keluar dalam bilik kuliah. Alright, so the number one here is mak dah tak ada sedihnya, saya pun dah tak ada ayah dah. Alright, mak saya alhamdulillah ada lagi, insyaAllah. Doakan kesihatan mereka. Jadi what we can do here is bila kita lihat dalam konteks OBE, memang ada elements performance dan kompetensi. Dan itu kalau kita lihat kepada banyak literature, kan, sebenarnya OBE tu, dekat dalam OBE tu ada performance, ada kompetensi. Dia dua benda berbeza sebenarnya. Performance lain, kompetensi lain. Jadi, tapi yang paling penting adalah bila kita bercerita tentang performance dan kompetensi, ianya mesti bermaksud you are applying your knowledge and skill. You need to apply. Dia tak boleh sekadar memorize. Dan they need a space, ataupun you need to evaluate your students by looking at how they execute the things. Dan bagaimana mereka engage dengan task tersebut. Jadi itu yang paling penting. Jadi saya tunjukkan satu contoh, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah satu contoh ataupun satu model yang kita boleh gunakan, dan kemungkinan besar kita boleh relate juga dengan program-program yang kita bangunkan, dan boleh memberikan kita sedikit gambaran apa yang dimaksudkan sebagai performance ataupun competency assessment. Alright. Normally bila kita membangunkan program, okay, ataupun kursus, okay, kita mesti akan tahu what are the fundamentals of the course. Jadi kalau kita lihat sesuatu kursus, apakah traits ataupun karakteristik of the course itu? Kan, course itu nak membangunkan apa? Okay, betul tak? Kalau kita kata nak membangunkan communication skill, maksudnya itu adalah traits dan juga karakteristik yang kita kena bangunkan. Kalau kita kata nak bangunkan cognitive skill, maka itulah dia. Dan sebagainya. Dan traits and karakteristik ini perlu dikenal pasti. Awal-awal lagi dah kena kenal pasti. Sebab apa? Sebab ini sangat berkait rapat dengan learning outcome. Kan? Jadi, dan foundation skill ini perlu dikuasai sama ada di peringkat kursus ataupun di peringkat program. Tapi kalau di peringkat program tadi, kita dah tahu dah. Daripada mana kita tahu? Kita tahu daripada program blueprint kita. Yang saya tunjukkan awal-awal yang hari pertama hari itu. Okay? That's number one. Jadi misal katalah hari tu kita kata kita ticking tu, itu sebenarnya adalah foundation kita. Apa yang kita nak bagi pada pelajar-pelajar kita. Alright. So sekarang ni kita dah tahu dah traits and karakteristik. Apa bentuk pelajar yang kita nak bangunkan. Number two, kita kena develop proses. Okay, nak bangunkan pelajar yang ada elemen communication skill, critical, kreatif, yang ada quantitative ataupun qualitative skill seperti apa yang saya dah letak di dalam slide ini. Bagaimana proses kita nak bangunkan skill tersebut? You have to create the learning experience lah. Macam saya katakan pada hari pertama hari itu. Dan bila kita nak create the learning experience, ini sangat-sangat berkait rapat dengan skill, ability, knowledge yang ingin dibangunkan. Again, kena balik semula kepada learning outcome. Alright.
Dan sebenarnya bila kita dah develop the process, sekarang ni kita nak mereka acquire the knowledge, nak mereka menguasai knowledge tersebut. Alright, bagaimana nak mereka menguasai knowledge tersebut? Kita kena integrated learning experience. Bila saya kata integrated, ianya mesti ada tugasan, ianya mesti ada penilaian yang sebaik-baiknya, yang saya kata semalam, bersifat kontekstual, yang mana dia boleh libatkan diri dia secara personal ataupun dia boleh libatkan life skill dia supaya dia boleh apply. Sebab tu saya kata, kalau kita nak student acquire the skill set, kita kena integratekan learning experience tersebut dengan personal context, dengan social cultural context, dengan apa, dengan life, dengan persekitaran dia, dengan apa yang berlaku di sekeliling dia, supaya bila dia buat tugasan tersebut dia akan lebih reflektif. Okay, dan akhirnya bila pelajar-pelajar ini dia dah acquire knowledge, you dah integratekan dengan kontekstual, secara kontekstualnya tugasan tersebut, apa yang akan berlaku adalah perubahan dari segi aspek value dan juga sikap pelajar-pelajar tu. Kan? So itu yang kita kata the transition itu perlu berlaku. Dan ini tidak akan berlaku dengan conventional assessment. Okay, contohnya lah. Contohnya adalah saya nak bawa students, okay, contohnya macam ni. Contohnya saya bawa pelajar-pelajar saya pergi ke buat satu projek contohnya. Okay, now pelajar-pelajar saya dia kena belajar buat seramik lah contohnya. Sebab pelajar-pelajar arts ni dia ada buat seramik, ada buat buat batik dan sebagainya. Okay je lah, buat batik lah, cantik sikit, batik. Buat batik kena pergi Kelantan kan ataupun Terengganu, sebab tu tempat yang paling best sekali nak belajar batik kan, ataupun Langkawi ada juga, tapi batik Langkawi slightly different sikit. Alright, so the foundation knowledge yang saya nak beri pada pelajar-pelajar saya adalah to preserve some sort we call as a technical skill mereka. So maksudnya mereka perlu belajar secara teknikal lah. Maksudnya bila dia nampak orang tu mencanting batik, dia nampak orang tu mewarnakan batik, mereka belajar skill tu terus daripada orang yang mahir, yang pakar, kita panggil sebagai guru lah, sebagai guru, ataupun dalam bahasa seni orang panggil adi guru. Okay, sebagai guru. Jadi bila dia belajar, bila kita nak bawa elemen tersebut, itu adalah foundation dia. Maksudnya dia kena faham skill tersebut. Tetapi kalau kita tak letakkan dia dalam situasi yang sebenar, dia tak mampu nak menghayati proses itu. Beza kalau kita suruh dia buat dekat rumah dengan buat dekat tempat sebenar, dia sangat berbeza. Dan kita nak dia acquire bermaksud bila dia belajar itu, dia belajar dengan guru yang betul, dia belajar dengan proses yang betul, dan dia start to menghayati proses itu. Dan apa kata sekiranya bila dia nak pergi ke sekolah besok, bahan-bahan tersebut tak ada, dia start to contextualize. Okay, kalau tak ada mungkin boleh selesai macam ni, kalau tak ada boleh buat macam ni, kalau tak ada boleh buat macam ni. So akhirnya nanti bila dia bercerita tentang sesuatu art situ, macam contoh batik ke craft tangan yang lain dan sebagainya, dia akan lebih more sensible. Dia rasa okay, this is something that we need to preserve, dan dia bercerita tu dia bukan sekadar melihat kepada textbook. Dia beza tau kalau you tengok cikgu baca textbook dengan tengok cikgu yang betul-betul experience dia through the process is totally different, tak sama. Kan, jadi sebab tu saya sekarang ni saya boleh compare lah pelajar-pelajar saya, yang mana pelajar-pelajar saya yang secara ODL dengan secara fizikal, bila dia bercerita tentang sesuatu konteks, kita tahu yang ini memang textbook sebiji lah. Yang ini dia memang berdasarkan pengalaman dia. So sebab itu pengalaman pembelajaran sangat penting. Jadi itu cabaran kita dalam ODL ni, macam mana kita nak berikan pengalaman tu dapat dirasai dengan benar kan. Jadi that's the challenge. Alright. Dan sebenarnya bila kita melakukan alternative assessment, yang paling menariknya adalah you are talking about personalized assessment. Tapi saya rasa dekat Malaysia tak berlaku lagi personalized assessment ni. Personalized assessment ni bermaksud you conduct your assessment something that very flexible, tapi pada masa yang sama juga dia adaptive. Contohnya kan, saya ada 40 orang pelajar, I have one learning outcome, alright, tetapi tugasan yang saya berikan tu seolah-olah
boleh diadaptasi kepada 40 orang pelajar. Seolah-olah seperti saya ada 40 soalan yang berbeza. Tetapi objektifnya sama. Learning outcome-nya sama. Tapi ini takkan berlaku, saya rasa ini sukarlah untuk berlaku di dalam keadaan kita ni. Tetapi ini yang kita katakan sebagai personalized assessment. Outcome-nya sama, rubriknya sama, everything sama, just a matter of questions itu berbeza-beza. Saya pernah dulu buat personalized assessment ni, cuma tinggal saya tak buat banyak soalan lah. Saya lebih kurang 30 orang pelajar. Saya buat ada 8 soalan. Jadi pelajar-pelajar tu boleh pilih 8 soalan tersebut, outcome dia sama, rubrik dia sama, ambil 8 soalan tersebut dan buat tugasan mereka. It can be happen that way. Kan dia akan pilih mana yang sesuai. Kan? Okay. Jadi itu yang dikatakan personalized, dan normally kita nak tengok macam mana dia solve the problems, dan pada masa yang sama juga kebanyakan perkara-perkara begini dia banyak melibatkan orang kata apa, on demand assessment lah, maksudnya the online material, you have to prepare the materials, you also as the facilitators need to be more resourceful untuk bantu pelajar-pelajar itu. Okay. Authentic. Alternative assessment dengan authentic berpisah tiada. Okay. Dia tidak boleh dipisahkan. Kerana apa? Sebab asal alternatif adalah authentic. Alright, bila kita kata authentic, we are talking about the construction of the knowledge. Alright, bila kita kata the construction of the knowledge, dalam keadaan yang terbaik adalah is beyond the classroom lah. Kan, is beyond the classroom. Dan macam saya katakan tadi, nak authentic, kena contextualize. Nak authentic, you have to let the students some sort of we call do some kind of discovery or inquiry learning dalam proses menilai mereka. Alright. Dan ini sangat menarik sebenarnya, kerana bila kita bercerita tentang authentic ini, macam saya katakan semalam, bila kita bercerita tentang authentic, ada banyak tugasan-tugasan ataupun perkara-perkara yang kita boleh tie dengan inisiatif-inisiatif, contohnya SDG, contohnya Sulam, yang pada saya is very authentic. Just a matter of macam mana kita nak kaitkan perkara tersebut dengan tugasan yang kita nak berikan. Dan kadang-kadang sebahagian daripada kita kemungkinan juga mempunyai kesukaran untuk mencari sesuatu yang autentik. Kan, maksudnya kita tak ada repository yang mengatakan bahawa okay, this is a very authentic problem yang you nak solve, dan you kena dan sebahagian daripada seolah-olah seperti kena create the problem kan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok ada beberapa perkara, contohnya kalau kita lihat di website SDG ada banyak projek-projek yang kita boleh replicate dan kita boleh sesuaikan dengan tugasan kita. Dan begitu juga dengan Sulam, ada banyak tugas-tugasan yang kita boleh buat dan kita boleh relate yang sesuaikan dengan tugasan kita. Kemungkinan besar juga kita kata you can combine projek Sulam dengan projek SDG, it become your project dan sebagainya. It doesn't matter as long as it must be a real project. Bila cerita pasal authentic ni, saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan, membawa tuan-tuan dan perempuan kepada satu pengalaman saya berada di UiTM Kuala Pilah. Okay, di UiTM Kuala Pilah ni, dia tahu siapa pernah pergi UiTM Kuala Pilah? Tak pernah pergi UiTM Kuala Pilah? Saya pernah pergi. Okey, dia nak masuk. Okey, cuba cerita nak masuk UiTM Kuala Pilah jumpa apa dulu? Jumpa yang saya ingat macam ada perkampungan, ada dia sebenarnya dia macam perkampungan cowboy sikit. Macam tu lah. Kan dia macam perkampungan cowboy kan. You know that bila masuk dekat UiTM Kuala Pilah tu, you masuk simpang ni, Galang Besar, you masuk simpang tu pertama you jumpa kubur. Yes. Kan? Pertama you jumpa kubur. Kubur tu punya panjang, kubur tu memang panjang, kubur tu memang besar, kawasan kubur tu. You kena lalu kubur tu. Kubur tu tempat pertama yang you akan lalu dulu. Jadi bila you lalu kubur tu, you akan nampak kawasan perumahan yang agak scattered tau. Yang agak scattered, and then saya rasa dalam 10 minit ke 10 minit lebih kurang kot, baru you akan sampai ke UiTM Kuala Pilah tu. Okay. UiTM Kuala Pilah ni besar. On the left kita lah masa tu. Ya, macam mana? On the left kan? On the left, yes. On the left. So, UiTM Kuala Pilah ni besar. Sebab apa saya kata besar? Besar sebab tanah yang digunakan oleh UiTM Kuala Pilah tu cuma 1/3 sahaja. Selebihnya itu adalah hutan reserve. Okay?
Alright, okay, itu cerita dia. Dan kebetulan UiTM Kuala Pilah ni banyak ibu-ibu tunggal duduk kat situ. Ada satu spot tu memang ramai ibu tunggal. Dan ibu tunggal ni, dia fahamlah kan, sebagai daripada mereka kerjanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, yang kerjanya tak tetap kan. Kalau ada pun mereka tak salah saya, kalau Pilah ni penuh dengan getah. Tapi getah pada waktu tu pun tak berapa sihat keadaan harganya. Jadi yang menariknya adalah sekumpulan pelajar-pelajar daripada fakulti tak salah saya Applied Science dengan Agrotech. Okey. Diorang buat satu kajian di kawasan tersebut. Pertama, pihak Agrotech ni dia melihat kawasan-kawasan yang berpotensi, dan kebetulan pula pada waktu itu pelajar-pelajar ni dia nak bantu ibu-ibu tunggal ni untuk gunakan ruang tanah yang ada dekat rumah mereka tu untuk tanam benda-benda yang mudah. Contohnya macam cili, bende, terung, timun, sayur-sayuran lah. Macam kata buah tembikai ke, buah labu ke, yang as long as space ada kat tanah tu, gunakan. Tetapi apa yang berlaku pada waktu itu adalah mereka-mereka ni, ibu-ibu tunggal ni tak pandai. Jadi apa yang buat? Pelajar-pelajar ni buat knowledge transfer. Jadi dia kata okey, nak tanam cili, nak cepat dan nak tumbuh dalam tempoh 2 minggu 3 minggu, macam ni kaedah dia. Dia ajar balu-balu tu tau, dia ajar ibu-ibu tunggal tu untuk buat kan. So dia dapat dalam, tak salah saya dalam 30 ke 40 buah rumah waktu tu dia dapat bantu. Dan akhirnya kawasan tu mereka ini lebih kurang macam projek sulam, tapi waktu tu kita tak panggil sulam lah. Dan mereka buat projek tu selama setahun dengan kerjasama fakulti Agrotech dengan tak salah saya Applied Science. Yang Applied Science ni cerita pasal foods. Dari satu kursus yang pasal food science tak salah saya. Dan mereka buat tu selama setahun. Dan akhirnya kawasan tersebut menjadi pusat pengumpulan cili-cili padi segar dalam tempoh setahun. Maksudnya cili-cili tadi tu, cili-cili segar yang kebetulan tanah tu pula sesuai dengan cili pula. Orang Negeri Sembilan kan suka makan pedas kan. Agaknya lah cili tu membiak dengan sangat baik sekali. Dan akhirnya kawasan Kuala Pilah tu jadi tempat hub untuk peraih-peraih membeli cili dalam kuantiti yang sangat banyak. Sampai hari ini. So tu kita kata, if we can have this project, kita panggil sebagai pet project yang kita boleh jaga, dan ini yang kita katakan dia authentic. Dan pelajar tu monitor je lah. Dan memang ramai penduduk-penduduk berterima kasih dengan pelajar-pelajar ini kerana telah memberikan mereka kesedaran menggunakan tanah-tanah yang kecil yang ada itu untuk mereka maksimalkan. Dan akhirnya ibu-ibu tunggal ni mampu menjana pendapatan yang agak lumayan juga sebenarnya pada waktu itu. Dan harga cili sebenarnya sangat mahal. Dan mereka memperoleh teknik-teknik yang sesuai, dan sebahagian besar daripada peniaga-peniaga tu pun dah dapat sokongan daripada MARA dan sebagainya. So memang very impactful project yang bermula hanya memberikan kesedaran dan juga transfer knowledge secara mudah. Kan, itu belum lagi cerita beberapa pelajar yang berada di UiTM Segamat yang membantu perusahaan nenas. So memang wonderful lah. So bila kawan-kawan saya, bila saya pergi UiTM campus, diorang bercerita tentang how does the assessment can be integrated dan sebagainya. So I see a lot of the potential boleh berlaku di situ. Alright. Dan integrated project macam saya katakan semalam, yang ni kita dah banyak sentuh, tapi mungkin saya tak sentuh pada waktu ini. Alright, sebab kita banyak bercerita tentang ini. Alright. Dan tetapi saya nak lihat kepada satu keupayaan yang boleh kita fikir-fikirkan, iaitu the real time assessment. Real time assessment ni sangat boleh dikatakan sangat efisien sekiranya kita nak buat dalam bentuk online learning ataupun open and distance learning. Kerana apa? Kerana pada waktu ini bila kita kata real time, pentaksiran itu ataupun penilaian itu berlaku secara terus, sama ada sifatnya formatif ataupun summative. Dan pada waktu ini kita boleh melihat bagaimana pelajar-pelajar itu menguasai ilmu itu, and ianya berlaku ketika learning process. And apa yang berlaku kepada pensyarah-pensyarah adalah you are adjusting your teaching approach instead of looking on teaching, but you are looking on the learning process.
dan keupayaan yang perlu dibangunkan adalah keupayaan yang membenarkan pelajar untuk memberi reaksi terhadap sesuatu keadaan. Jadi ini adalah satu contoh ataupun model ataupun framework yang boleh digunakan oleh kita sebagai pensyarah-pensyarah yang kita boleh gunakan dalam bentuk yang saya katakan tadi, sama ada formative ataupun summative assessment. Jadi ada dua peranan yang kita kena lihat. Yang pertama, when we design the learning, kan semalam kita bercerita kan kita nak jadi learning designer. Kita tak nak jadi instruction designer, kita nak jadi learning designer. You all nanti besok insyaAllah mungkin kita kata pensyarah aka learning designer. Kan? Kalau dekat negara-negara barat memang ada learning designer. Tanya Dr. Nadia. Dr. Nadia ada tak Dr. Nadia dekat tempat you dulu? Ada tak learning designer? Ada, dan sebenarnya mereka ni mereka yang membantu, dia bantu pensyarah juga. Betul. Because dia punya expertise dia adalah I thought that some of them is memang instructional designer purely kan, Betul. dan mereka juga memang pakar dalam bidang-bidang tertentu. So cuma dekat Malaysia ni tak berlaku begitu. Tapi saya dapat satu model dekat Taylor College ada. Taylor University memang ada learning designer. Dia ada lead learning designer. Jadi and lead learning designer dia ada pelajar PhD saya. yang baru Viva dah dapat doktor dah, alhamdulillah. So dan ada dua peranan yang perlu dilihat. Alright. Peranan yang pertama adalah how does the teacher respond. Itu yang pertama. Yang kedua, the student respond domain. Okay, ingat tak semalam kita ada buat VAK instruments dengan clock learning instrument tu. Kita boleh gunakan instrument itu untuk buat group formation. Alright, kita boleh buat group formation. Kenapa saya kata jangan pilih by random? Sebab kalau kita nak pastikan assessment dia berjaya, we have to compose our team betul-betul. Kan? Maksudnya kita kena ada seorang alpha, ketua, kita kena ada seorang thinker, kita kena ada seorang dua, dan kita kena ada seorang yang very approachable untuk jadikan grup tu lebih mantap. Jadi isunya kadang-kadang apabila kita buat group formation ni, dia adalah macam contoh you tengok Fast and Furious kan, dia ada Toretto dengan siapa yang perempuan tu? Awek dia tu? Tak tahulah nama perempuan tu siapa nama dia. Yang Dominic Toretto dengan seorang lagi tu, yang awek dia tu kan, dia tak boleh ada Mr. Alpha and Miss Alpha in the group. Nanti dia akan jadi berlaku konflik hubungan kat situ. So sebaik-baiknya tak perlu ada sedemikian. Dan kalau boleh juga dalam group tu tak sebut, tak boleh juga semuanya thinker. Tak bergerak. Kan tak bergerak kita kan. Orang yang jadi pentadbir akademik dia faham lah kan. Semua thinker tu yang mesyuarat 2-3 jam tu leti ingat. Okay. Tu yang mesyuarat 2-3 jam tu because they are the thinker. They are looking on the problem solving dan dia mencari yang terbaik. Sebab itu bukan Zeti ke? Ya orang macam-macam Alright. So sebab itu we need to have the thinker, we need to have the doer, at least we put some balance there. Dan apabila kita dah ada group formation, perkara yang kedua adalah kita kena design the activity and the activity is easily can be calibrate. Bila saya kata calibrate bermaksud, misal kata plan A tak jadi, you kena ada plan B. Plan B tak jadi, you have to have the plan C. Supaya kadang-kadang kan kita ni kan, kita plan memang hebat. Tapi bila datang yang real tu, dia kadang-kadang tak jadi kan. Kan kadang-kadang tak jadi. So we have to provide the plan. Plan apa? Kalau tak jadi nak buat macam mana? Dan apakah strategi you untuk pastikan bila you bagi instruction kepada pelajar-pelajar ni boleh ikut. Jadi kita kena divide dia dalam bentuk small group. Contohnya kalau ada 30, group tu jangan buat lebih daripada 5. That's the strategy. Buatlah antara 4 hingga 5 dah cantik. 4 yang paling baik sekali sebenarnya. 4 paling baik. Kalau 4 hingga 5 boleh lah, tapi 4 tu paling baik. Dan nak buat 3 okey tak? Nak buat 3 lagi bagus. Sebab apa? 3 ni dia lebih fokus. Jadi tak apa. Biasa kalau kita panggil group tu 3 hingga 5 lah. Kalau 2 boleh tak? 2 bukan group. 2 dipanggil sebagai peers. Alright. Jadi ataupun duo lah kan. Jadi 3 hingga 5 is the nice number. What if kalau lebih 6, 7, 8, 9? Biasanya dia tak akan efektif. Biasanya dia tidak akan menjadi efektif. Dan
what kind of support that we want to have. Okay, what kind of support? Bila saya kata what kind of support, tugas kita sebagai pensyarah, kita nak scaffold. Nak scaffold pelajar-pelajar ni, bukan spoon feed. Kan, spoon feed dengan scaffold tu lain. Spoon feed ni dia tanya you bagi je. Ambil makan telan, ambil sudu kan dia kan. Tapi tak, kita tak nak spoon feed, kita nak scaffold supaya bila kita scaffold tu kita nak group itu nanti bergerak lah. Okay, bergerak di antara satu sama lain. Nanti saya akan ceritakan macam mana karakter group base ni. Dan bila kita nak buat instruction, kena ada instruction yang bersifat massive dan kena ada juga instruction yang bersifat micro level. Dia kena ada macro instruction, dia ada micro instruction. Okay, supaya kita boleh bersama-sama dengan pelajar kita. So itu part kita. Okay, itu part kita. Okay. Apa part pelajar? Okay, apa yang part pelajar tu kena tahu? Yang pertama, pelajar-pelajar tu kena ada content knowledge, kena ada prior knowledge. That's number one. Dia tak ada content knowledge, dia tak ada prior knowledge, is difficult for them. Contohnya kan, saya bagi satu situasi lah, kanak-kanak yang berumur 4 tahun, yang dah setahun tak balik kampung, tiba-tiba you minta dia untuk gambarkan keadaan kampung. Agak-agak boleh tak dia nak relate? Susah. Sebab apa? Sebab dia ada content. Kemungkinan konten itu tak bersesuaian dengan prior knowledge dia. Dia tahu lah, okay, dia akan lukis rumah. Okay, rumah, kita tahu dia buat rumah bandar. Kan? Pokok dia tahu dia lukis lah pokok lidah buaya mak dia dekat depan rumah tu ke kan. So, tak nak, okay, so kemungkinan besar benda itu akan berlaku. So, meaning that pelajar-pelajar kena ada content knowledge and prior knowledge. Number 2, kena ada peer collaboration. Pelajar-pelajar kena ada peer collaboration. Dan bila saya kata peer, ianya bukan sahaja melibatkan ahli kumpulan mereka, tetapi juga melibatkan dengan rakan-rakan di dalam kumpulan yang lain. Dan nombor 3, ini paling penting. The types of questions. Jadi kalau soalan yang kita tanya ni salah, tak betul, not well constructed, tugasan ini tidak akan boleh berlaku dengan baik. Okay, jadi soalan ini perlu direka bentuk. Jadi macam mana nak reka bentuk soalan? Kita boleh gunakan ilmu semalam. Kita boleh pakai verb. Kita boleh pakai question stem. Kita boleh susun ikut difficulty. Kita boleh susun ikut kesesuaian. Dan kita boleh susun ikut sequence. Kan? Sebab tu dalam pembinaan soalan, ada banyak bentuk soalan kita boleh design. Yang pertama, sifat dia is a guided instruction. Betul tak? Ada guided. Soalan yang berstruktur. Okay, you buat 1, 2, 3, 4. Okay, sangat cantik. Yang kedua, the semi-structure. Semi-structure ni adalah leeway sikit. Kalau misalnya kata nombor 1 you jawab, nombor 2 you dah faham, nombor 3 you buat, nombor 4 dia tak payah ikut sequential. Dan nombor 3 dia bersifat unstructured questions. You bagi satu soalan, buatlah apa yang nak buat. Ianya boleh berlaku sebegitu. Dan ianya bergantung kepada keupayaan pelajar-pelajar. Kan? Jadi kalau kita nak yang lebih bersifat structured, kita kena susun lah. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5 dan let the student to answer all the questions. Alright? Jadi bila kita buat begini, bila kita susun begini, maka real time assessment itu boleh berlaku. Kerana kita boleh observe pelajar-pelajar ini. Tetapi apakah cabaran real time assessment? Time lah. Masa. Kan? Masa itu sangat memain peranan. Dan pensyarah-pensyarah kena menentukan masa. Ada tak kadang-kadang kita rasa, kita bagi dia satu soalan, kita kadang-kadang rasa macam, nak bagi 10 minit ke nak bagi 15 minit ke nak bagi setengah jam. Dan bila kita bagi setengah jam, terlalu lama pula untuk mereka. Bila kita bagi 10 minit, tak sempat pula mereka nak siapkan. So apakah masa yang sesuai? Itu pun jadi isu juga pada kita kan. Bermaksud kita kena lihat the complexity of the questions. Contohnya tanya satu soalan yang berarah C1 ataupun C2, C3. Jadi mungkin masa dia dalam 5 hingga 10 minit dah memadai. Kan? Dan lagi satu, kalau kita nak real time ini berjaya, memang kita kena letakkan masa yang
memadai dan munasabah supaya pelajar-pelajar ini terdorong untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi nanti saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan satu proses simulasi yang saya lakukan dengan pelajar-pelajar saya dengan masa yang sangat terhad. Dengan sangat terhad. InsyaAllah, jadi saya akan tunjukkan. Okey. Tak gerak. Alright. Okey. Sekarang ni kita nak tengok kepada self and peer assessment. Okey, dalam assessment kita boleh lakukan self and peer assessment. So apakah yang dimaksudkan dengan self dan apakah yang dimaksudkan dengan peers? Kedua-duanya mempunyai peranan yang sedikit berbeza. Okey, bila kita kata self, dianya lebih kepada diri kita. Kan, maksudnya we can do our self assessment, contohnya self assessment, self diagnostic, ataupun kita boleh melakukan perkara ini untuk memberikan indikator sama ada kita ini menguasai sesuatu perkara ataupun tidak. Contohnya lah kan, ingat tak waktu mula-mula masuk bengkel saya minta you all isi entrance survey. Itu adalah self assessment. You are reflecting yourself untuk melihat sama ada you ni ada knowledge terhadap sesuatu perkara ataupun tidak. Dan knowledge itu pula diberikan kepada Likert scales daripada 1 hingga 5. Dan self assessment ini dia sebenarnya dia sebenarnya akan berlaku dengan baik sekiranya kita jujur. Kan, kita jujur lah kan. Jujur dengan apa yang kita tahu. So self assessment ni sangat baik. Dia akan jadi sesuatu yang sangat reflektif kepada diri kita. Dan biasanya self-assessment ini digunakan di dalam penilaian dan juga pentaksiran supaya kita boleh lihat sama ada kita capai tak sesuatu objektif ataupun kita capai tak sesuatu kriteria. Alright, contohnya. Okay, contohnya habis je kelas 3 jam, pensyarah tersebut memberikan checklist kepada kita. Dan checklist itu merujuk kepada adakah anda memahami tajuk pada hari ini? Adakah anda berasa gembira? Adakah kan? So you tick the checklist. Itu juga dikira sebagai self-assessment. Okay? And self-assessment can be graded and can be ungraded. Bergantung kepada tuan-tuan dan perempuan. Dan pengalaman saya bersama dengan pelajar-pelajar saya, memang every classes, pada hujung kelas, biasanya pelajar-pelajar saya akan buat self-assessment untuk memastikan sama ada mereka ini berada dalam keadaan yang sangat selesa ataupun mereka ini mempunyai masalah pada satu-satu keadaan. Kerana apa? Kerana ini akan memberikan kita indikator sama ada pelajar-pelajar ini ataupun dia akan berikan kita satu amaran kepada kita bagaimana kita boleh adjust our teaching and learning process. Jadi itu boleh dilakukan dengan mudah. Dan perkara yang kedua adalah peer assessment. Peer assessment ni ada orang kata peer assessment ni sebenarnya kalau betul-betul pelajar ni tipu. Betul, memang pelajar boleh tipu. Memang pelajar-pelajar dia boleh bersekongkol dengan kawan-kawan dia. Tetapi we need to teach them to be more objective. Dan kedua adalah bila kita nak buat peer assessment, kita tidak boleh bagi banyak sangat item kepada pelajar-pelajar kita. Kita kena bagi dia satu fokus item. Okay, saya tunjukkan satu pengalaman saya bersama dengan pelajar-pelajar saya. Pelajar-pelajar saya ni, alright, dalam 30 orang lebih kurang, alright. Dan normally apa yang berlaku kepada pelajar-pelajar ini adalah saya tahu mereka ni kalau kita buat presentation, biasanya kawan-kawan dia buat apa? Kawan-kawan dia akan siapkan slide dia akan bersembang, dia akan bercakap. Bila kawan-kawan dia bentang, dia buat tak reti, kan? So, I think that ini macam boleh tahan kurang ajar juga lah kan. So, waktu kau bentang, kau nak suruh orang tengok kau, tapi waktu kau dah bentang, kau buat hal kau sendiri kan. So, apa yang berlaku adalah each of my students, saya sediakan satu Google survey yang bersifat peer assessment. Apabila kawan-kawan dia bentang, saya bagi mereka satu objektif. Okay? Contohlah bila Ainul bentang, pelajar saya ni, Ainul ni, bila Ainul bentang, saya nak you all semua berikan berikan markah yang bersesuaian
Dan markah ini adalah melihat kepada gaya perbentangan Ainul ini. Okay. Dan kita berilah kepada pelajar-pelajar ni beberapa dimension. Saya biasanya bagi 1 atau 2 sajalah. Tengok content, tengok presentation. Itu biasanya 2 benda je saya bagi dia orang tengok. So pelajar-pelajar ni bila dia kena assess kawan-kawan dia tak akan bercakap dengan kawan-kawan dia yang lain. Because of they have to assess their friend. Kan? Dan bila dia assess their friend, kawan-kawan yang bentang dia akan rasa lebih appreciate lah. Sebab kawan-kawan dia dengar. So kalau kawan dia bercakap, kemungkinan besar nanti peer assessment yang kawan dia tu juga akan terkesan because of dia tak bagi perhatian. Betul tak? Jadi bila saya buat macam ni, semua bagi perhatian and saya rasa ia je lebih bermanfaat kepada pelajar-pelajar. Because of pembentangan pelajar-pelajar walaupun 5 hingga 10 minit, tapi kalau you ada 30 orang, it's still very tiring. The tiring process. Even though kadang-kadang sampai setengah tu you dah fatigue dah. You dah tak larat dah. You sendiri tak larat. Betul tak? 30 orang kadang-kadang kita pun dah lepak kan, macam kawan kita semalam Puan Nazar kan. Dia ada 100 orang. Nak tengok yang nak tengok praktikal tu, dia sendiri pun dah tak larat nak tengok. Jadi boleh tak kita gunakan peer assessment ni sebagai indikator untuk kita justify markah kita? Boleh. Sebab itu kadang-kadang saya suka buat peers ni, saya letak markah saya bandingkan dengan peer assessment tadi tu. Saya tengok markah saya dengan student ni sama tak? Student saya ada 29 orang, 30 orang. Saya bagi markah seorang dan saya letak sebelah-sebelah tengok. Takut-takut saya fatigue, saya mungkin bias, saya mungkin melakukan ketidakadilan kepada pelajar-pelajar saya. Kemungkinan besar kita jadikan itu sebagai indikator. Dan apa yang berlaku adalah apabila pelajar-pelajar ni buat peer assessment, I will be immediately lepas habis saja pembentangan yang ke-30 dalam tempoh 5 hingga 10 minit, saya akan share result ini kepada pelajar-pelajar. Dan pelajar-pelajar boleh reflect dan tambah baik tugasan mereka dan seterusnya hantar yang terbaik kepada saya. Jadi itu juga antara kaedah yang boleh diguna pakai. Adakah ini banyak kerja? Pada awalnya ya. But if everything in place, insya-Allah tak ada masalah. Okay. Dan boleh tak kita bagi markah peer assessment kepada pelajar-pelajar? Boleh. Kita boleh bagilah antara 5 hingga 10 markah. Janganlah bagi banyak-banyak. 5 hingga 10 tu dah cantik lah kan. Macam saya biasa bagi 5 je lah. Kan? Doktor, sorry. Is it possible kalau kita buat yang macam doktor cakap yang peers ni through online kita sekarang ni lah, online kan kita kan buka Google Meet ke apa semua. Kan? Is it possible ke kalau kita nak buat untuk semua ataupun kita terus kelaskan dia orang, maksudnya each group, contoh kita ambil 5 dulu ke ataupun boleh juga. Kan? Boleh. Boleh bergantung kepada teknik masing-masing. Dan itu boleh dicuba sebenarnya, boleh kita lihat keberkesanan dia. Kan? Jadi tak adalah pelajar-pelajar kita tu dia take advantage. Macam mana kalau dia saja-saja bagi markah tinggi? Tak apa, mula-mula tu janganlah, mungkin boleh start dengan ungraded lah, jangan grade. Maksudnya kita gunakan tu untuk bantu kita, tapi kalau misalnya kata satu masa pelajar-pelajar tu kita yakin bahawa dia boleh bersifat objektif, mungkin kita boleh beri sedikit markah kan. Jadi kemungkinan besar kadang-kadang adalah markah kita bagi tu, kadang-kadang kita bagi atas tiang je kan. Contohnya 19. Cuba-cuba tengok budak-budak ni suka minat sangat budak-budak dengan presentation dia. Kita pun nak tengok juga. So tengok-tengok bolehlah nak tambah lagi satu jadikan dia 20. Itu pertimbangan kita lah. Kan? Itu saya katakan tadi, sama ada kita jadikan dia sebagai pertimbangan kita untuk reflect markah kita ataupun kita boleh jadikan dia sebahagian daripada permarkahan kita. Kan? Jadi dan sebenarnya kalau kita sedikit-sedikit kita terangkan kepada pelajar-pelajar, insya-Allah mereka akan faham peranan mereka lah. Kan? Jadi boleh dicuba, insya-Allah. Ini sesuatu yang menarik lah untuk dicuba. Okey, ini group base tadi. Yang group base tadi ni, okey. Gambar yang tuan-tuan dan puan-puan tengok ini adalah gambar sebenar daripada kelas saya. Alright. Kelas saya memang macam ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya suka bawa barang-barang masak pergi ke kelas. Sebab apa? Saya ajar instructional design. Jadi instructional design ni banyak bercerita tentang communication. Kan? Jadi memang kelas saya ni satu hari tu, ni satu pengalaman di kelas saya lah. Jadi kebetulan hari tersebut saya nak buat group based assessment. Jadi apa yang saya minta kepada pelajar-pelajar saya adalah, boleh tak kita buat sandwich minggu depan?
Simple je saya kata. Kita buat sandwich tak minggu depan? So dia macam pelik. Doktor nak buat sandwich, nak buat apa doktor sandwich? Tak apalah, you buatlah sandwich. Apa-apa pun tak kisah. You bawa barang-barang, I pecahkan you kepada 1.4 orang. So macam pelajar-pelajar macam pelik. Tapi doktor, duit tak ada, tak apalah, I bagi lah RM20 seorang. I bagi RM20, satu grup RM20 I bagi. Bagi lah RM20. You belilah barang apa, nak beli sardin ke, nak beli telur ke. Tapi saya kata dengan dia, kalau boleh yang dah siap masak lah. You jangan bawa dapur dengan tong gas pula datang kelas. Saya kata bawa yang dah siap masak, yang you dah boil kan. Maksudnya kalau telur tu dah boil, dah dah masak. Bawa sardin yang dah masak. Dan nak buat nak buat Nutella ke, nak buat sekati you lah. Tapi saya kata kalau boleh, saya tak naklah sandwich yang biasa-biasa. Kan, saya nak sandwich yang kayangan sikit lah, saya kata macam yang macam impress saya sikit lah kan. So demand demand. So jadi dia orang pun datang pergi kelas bawa sandwich. Saya kata dia jangan lupa bawa pisau, bawa Allahu Akbar. Apa barang-barang yang nak buat sandwich bawa pisau, sudu, everything lah, bawa surat khabar, bawa apron. So saya bawa apa lagi macam-macam lah kot. Bawa apa? Sorry. Mayonis. Bawa cutting board, mayonis. Roti tu yang penting. Roti yang penting lah sebab sandwich kan. So saya jadi dia pun bawa, saya letakkan meja susun elok-elok. Memang elok lah. Lepas tu saya beli, so bila pelajar-pelajar ni dia dah beli sandwich, dah bawa sandwich, saya belikan dia orang 30 kopi. Saya beli dia orang kopi McDonald tu, saya beli 30, saya bawa. Memang huru-hara lah juga sikit hari tu kan. Sebab kelas pukul 8 pagi. Saya macam huru-hara lah pagi tu, macam kena keluar daripada rumah saya pukul 6 pagi, pukul 6.30 pagi, sebab kelas saya dekat Puncak Alam, saya dekat Shah Alam. Pergi McDonald, order 30, orang dekat McDonald terpelik. Banyaknya ni cik, 30 cawan air kopi. Memang banyak untuk student saya kata. Tak apalah cik, saya bagi 2 extra, dia bagi 32. Alright, bagus orang tu. Jadi saya bawa. Dan dekat 3 kali jugalah kot saya turun naik, bawa naik kopi tu, bawa naik atas lab. Kan, so student tak sampai lagi sebab biasanya student saya akan sampai dulu sebelum student. So ada satu pertandingan, siapa sampai dulu sebelum saya akan belanja dia makan untuk seminggu, untuk minggu depan. Jadi biasanya saya akan compete dengan student saya akan datang lebih awal daripada student saya. So jadi bila saya masuk dalam kelas, saya dah prepare semua sekali, semua dah prepare. Okay, now saya kata macam ni. Alright, so kita dah ada grup masing-masing. Letak barang you cantik-cantik. Okay. Sekarang ni grup tu saya berikan peranan. Okay, peranan yang pertama macam ni. Pelajar yang pertama, you buat sandwich. You orang yang akan buat sandwich. Okay, you duduk kat tengah-tengah tu, you buat sandwich. Okay. Lagi 3 orang. Yang pertama, you observe dia buat sandwich, you tulis macam mana dia buat. Seolah-olah macam setiausaha dah kan, you tulis. Okay. Seorang lagi, you ambil gambar macam mana dia buat sandwich. Yang ketiga, you ambil video macam mana dia buat sandwich. So pelajar tu pun buat. So buat, okay, dah buat, alright. So sekarang ni, kita swap instruction tu dengan grup yang lain. Dapat tak sandwich yang sama macam mana you buat tadi? Sebab kita nak buat apa? Kita nak buat, adakah bila kita berkomunikasi, yang mana satu lebih efektif, yang mana satu lebih accurate? Adakah menggunakan teks, adakah menggunakan gambar, ataupun adakah menggunakan video tadi? So, saya tak masuk kelas, saya tak cerita pasal the definition of media ataupun saya tak cerita definition of communication, saya tak cerita benda tu. Tetapi ianya dah diceritakan melalui aktiviti tersebut. Faham tak maksud saya? Okay, so lepas tu dalam situasi tu boleh kita kata, okay, misal katalah kalau tak tepat, mesti ada breakdown. Okay, dekat mana breakdown tu? The student give you the content. So, you tak perlu cerita dalam kelas. The student understand the context of learning. Jadi 3 jam saya belajar tu, muntah makan sandwich je lah. Tak adalah, sandwich tu kongsi-kongsi lah kan. Maksudnya, makan sandwich saja. So, sambil-sambil makan tu, sambil-sambil bercerita tentang what are the communication breakdown, the student reflect. Kelas you tak sedar, dah habis 3 jam dah kelas you. Lepas tu budak tu kata, doktor, minggu depan boleh tak buat resepi lain pula? Oh, saya kata tak boleh lah, tiap-tiap hari nak buat resepi. Kita nak belajar juga. So,
This one of it. Jadi kenapa? Okay, kenapa saya buat macam tu? Pertama, I want my group assessment become more interesting. Kan kita nak dia buat group yang interesting, group yang interesting. Yang kedua, kita nak buat tugasan yang relevan dengan subjek tersebut, dengan kursus tersebut. Betul tak? Dan yang paling penting sekali bila kita buat group base, yang pertama ketua dalam kumpulan kena manage the group, kena manage the people. Manage the people is very difficult. Kalau you dapat orang yang betul-betul kinestetik yang tak tidur diam, you memang tak boleh kawal dia. Kan dia ada je benda dia kan. Jadi you have to manage the people. Number 2, how do you manage the thinking process? Itu yang paling sukar kan. Ada 4 kepala, macam mana nak manage all the 4 heads ni? Betul tak? Empat kepala ni semua pandai-pandai ni, semua bijak-bijak ni. Macam mana nak handle of this thinking process? Ini yang sebenarnya kalau betul-betul kita buat, ia akan jadi sesuatu yang seronok, ia akan jadi sesuatu yang very efektif. Dan yang terakhir sekali adalah, you sebagai lecturer, don't overshadow your student. Let them to speak. You duduk kat tengah-tengah tu, you facilitate je. You adjusting je, you adjust. End up lama-lama you akan dapat satu content yang very rich. And student you tak perlukan nota, tak perlukan slide untuk belajar. You just bring in the experience dalam learning you. That's one of the strategy yang boleh kita gunakan. Kan? Dan saya sebenarnya suka bawa pelajar-pelajar saya keluar daripada bilik kuliah. Kan? Kadang-kadang saya kata, okay, ada satu kelas saya cerita pasal behavior. Cerita pasal behavior tau. Ada satu kelas saya cerita pasal learning behavior. Saya kata dengan pelajar-pelajar saya, boleh tak kita setiap hari pukul 8.30 pagi kita duduk dekat bus stop. So, duduk kat bus stop. Okay, kita duduk kat bus stop, kita tengok macam mana pelajar-pelajar ni, dia turun daripada bus stop, apa dia buat? Duduk je lah. Kita duduk dalam 10 minit, 15 minit, duduk je. You ambil buku, you ambil pensel, you catat. Dan cuba you pilih beberapa orang, dan you tengok orang tersebut yang you observe. Apa yang dia buat setiap kali dalam tempoh seminggu tu, adakah dia buat perbuatan yang sama? Itu pun boleh berlaku. So student saya macam pelik, doktor ini dah macam pelajar-pelajar kaji ukur jalan ni. Dia kata dia tak, kita bukan kaji ukur jalan, kita nak ukur behavior pelajar-pelajar. So pelajar saya duduk lah. Okay, saya pecahkan pelajar saya, seorang duduk dekat bus stand sana, seorang duduk dekat bus stand sini, pecah-pecah. Janganlah nampak 30 orang dekat satu tempat, itu dah macam migrant lah kan. So letakkanlah tempat-tempat tu subjek apa yang Prof ajar. Okay, saya ajar subjek theory of saya ajar subjek learning theory, saya ajar instruction, saya ajar teknologi. So saya ajar subjek yang melibatkan curriculum and assessment. Okay, jadi sebab kadang-kadang susah saya nak terangkan pada dia macam mana I terangkan pada you. The change of behavior, pelajar-pelajar ni mana nampak the change of behavior? Tak nampak kan? Dia tak nampak. Kalau dia tak observe, dia tak nampak. So you need to have the observation tu punya situation. Itu yang kadang-kadang dekan saya pun pening kepala. Apalah yang Dr. Samsul ni buat. Kadang-kadang pejabat dekan kan tingkap kat depan, di office kat depan. Saya dekat bawah, dia terpelik tengok saya apa benda saya buat kat bawah tu. So saya kata, tak apa bro, ini tengah student-student ni kan, tengah enjoy. Kan? Right? So, and even kadang-kadang, ada juga pengalaman saya bersama dengan pelajar-pelajar saya juga. Saya belikan mereka 30 nasi lemak. Alright? 30 nasi lemak. Dan yang ini subjek lain lah. Yang ini subjek orang kata apa? Yang ini subjek yang is totally different lah. Ini subjek assessment. Saya beli 30 bungkus nasi lemak. Saya letak nasi lemak tu kat meja-meja. Jom kita buat rubrik berdasarkan nasi lemak. So sambil makan nasi lemak tu boleh buat rubrik. Siap satu rubrik. So this is how we plan our best to get nak dapatkan keseronokan bersama-sama dengan pelajar lah. So itu sahajalah. Okay. Alright.
So ini group based. So kalau you tanya group based, saya memang suka gunakan teknologi lah. I think that one of the best is saya suka pakai Padlet. You tanya Dr. Nadia, saya memang semua saya pakai Padlet. Dia tahulah saya memang penggemar Padlet. Jadi apa-apa saya buat memang pakai Padlet. Sebab apa? Pada saya, ya sebab dah bayar kan, so saya pakai je lah. Saya bayar RM15 sebulan, pakailah kan. So saya pakai. Lagi satu, Padlet ni bukan apa. Padlet ni senang nak collaborate. Saya senang nak embed, saya senang nak collaborate dan sebagainya. Macam bengkel hari ni kita pakai Padlet, saya senang sangat nak collaborate berbanding dengan perisian yang lain. Dan sebenarnya okey, apa beza yang free Padlet dan berbayar? Okey, yang Padlet percuma tu kalau you ada new user, you akan dapat 3 Padlet percuma kot tak salah saya kan Dr. Nadia, 3 Padlet percuma sahajalah. So kalau you macam pengguna yang agak lama, macam contoh dah pakai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, dia akan bagi ikut jumlah kekerapan you pakai Padlet. Dia akan bagi you macam free macam tu lah. Misal kata dia bagi you 20 ke 25 ke terpulang berapa kerap. Cuma saya macam nak peace of mind, saya bayar je lah RM15 sebulan. So saya dapat very unlimited lah. Kan, very unlimited. So RM15 tu macam saya sacrifice lah makan McDonald kan, McDonald pun dalam RM20 kan, sacrifice lah RM15, bayar free of peace of mind, dan saya boleh pakai sebanyak yang saya perlukan. Dan I deduct through my account bank, so bayar je lah RM15, senang kan. Jadi dan saya suka pakai ni because of you perasan tak bila bila you all masukkan bila boleh guna Elong komunikasi ni, betul boleh gunakan Elong komunikasi, murah je pun, RM15 je. Tapi I think that very worth it. You perasan tak bila saya buat Padlet tu, I nampak you tengah type, I nampak you tengah respon dan sebagainya, and then memang it's very good one. Dan ianya boleh diintegrate, nanti Dr. Nadia boleh cerita sikit kot nanti pasal Padlet ni. Ramai yang minat ni. Okay. Dan this is one of my class juga. Saya suka ambil gambar sebenar sebab ini gambar kelas saya. Alright, ini untuk yang tadi kalau kita cerita pelajar-pelajar undergrad, yang ini adalah pelajar master, pelajar kelas malam saya. Okey, yang ini adalah subjek ni kebetulan subjek assessment. Okey, yang ini adalah pelajar-pelajar master. Tak salah saya pada waktu ni ada lebih kurang 30 orang. Ramai juga pelajar pada waktu ni. Alright. Dan apa yang sedang berlaku adalah kami sedang buat vetting simulation process. Buat proses vetting dengan pelajar-pelajar. Kan kebetulan pelajar-pelajar saya ni ada mixture lah. Ada cikgu, ada yang profesional. Ya, dekat Shah Alam. Ini adalah smart classroom yang di Shah Alam. Okay. So ada guru, ada profesional yang bekerja. Ada juga pelajar-pelajar yang fresh graduates. Jadi apa yang saya buat adalah I try to simulate. Awak kelas saya tak macam ni dulu. Smart classroom ni saya rasa baru siap tahun 2018. 2019, 2020. Jadi mungkin kalau you sebelum tu tak sempat lah kot. Jadi this one is our smart classroom. So ada banyak dah sekarang dekat Shah Alam dengan Puncak Alam. Okay. Dan apa yang berlaku adalah pelajar-pelajar ni adalah pelajar-pelajar yang mixture. So saya gunakan pendekatan yang sama macam saya gunakan real time tadi, cuma tinggal kali ni saya bawa soalan-soalan yang betul daripada sekolah. Saya ambil soalan daripada sekolah tu, kebetulan kawan ramai kat sekolah. Calling dia cakap, boleh tak photo stick 2-3 soalan? Bak main sini? Cakap, okey boleh, kata dia. Dia pun email. Saya pun ambil, print, saya bawa dalam kelas saya, jom kita buat process of simulation. Dulu saya belajar education section 17 dulu. Ada orang education ke? Tahun berapa tu? Seti, tahun berapa? 2001 pre-degree. 2003 degree sampai 2007. Tak jumpa saya kot. Saya tak masuk lagi waktu tu. Okay. Ada orang education punya. Okay. Alright. PPP ITM 1799. Alright, okay. Otak-otak ni semua ni. Okay. Jadi saya buat simulation tersebut, okay, dalam tempoh beberapa, dan saya rasa kurang daripada sejam, dan these are the environment lah. Okay, tak dapat fly ke US, gawat kan? 99, I think that recession kan? 98, 99. Kan? Tu tak dapat pergi tu. Okay, saya pun tak dapat pergi juga waktu PhD juga, tahun 2012. PhD saya sepatutnya pergi US tahun 2013, tak boleh pergi juga because of sekatan, bukan sekatan, duit tak ada. Duit tak ada, so buatlah kat sini.
Alright. Okay. Dan juga I think that yang paling penting sekali adalah kebanyakan kita juga I do believe that dekat Polytechnic ataupun college KUPTM ataupun KPTM, most of you mungkin kebanyakannya menggunakan performance based assessment. Bermaksud kemungkinan besar kebanyakan projek-projek yang diberikan kepada pelajar adalah bersifat proses product oriented. Tadi kita ada kawan-kawan kita kan daripada grafik tadi kan yang kemungkinan besar akan gunakan proses product oriented. Ada juga yang akan gunakan complex problem solving, ada juga yang akan gunakan beberapa kaedah yang lain. Okey, jadi kalau kita nak buat proses performance based assessment, ada 6 perkara yang kita kena highlight. Yang pertama, you kena identify the goals. Bukan semua kursus sesuai. Okay, kita kena select appropriate course sahaja. Dia tidak semua kursus boleh buat performance based. Alright. Review assessment and gap. You kena design the scenario. You kena ada learning materials and you develop the plan. Jadi performance based assessment ni juga you boleh gabung jalinkan, integrate kan dengan real time assessment juga untuk memberi kesan yang lebih baik lah kepada proses tersebut. Okay. This one is the technology based nanti insyaAllah Dr. Nadia akan sentuh sedikit nanti. Dan sebenarnya technology based ni sebenarnya technology based ni pelbagai. Kalau you ada models, you ada LMS, go ahead, all by means, pakailah. Dan sebenarnya kalau kita pakai LMS university ni sebenarnya yang bagusnya adalah in terms of monitoring and tracking kerana mereka mempunyai function tersebut. Tetapi pada masa yang sama juga kita boleh juga gunakan aplikasi-aplikasi web yang dirasakan sesuai. Kan contohnya macam Kahoot, Quizzy, Google Form, banyak aplikasi yang boleh digunakan pakai. Mengikut ke sebenarnya untuk apps education ni sama ada dalam iOS ataupun dalam Play Store, lebih kurang dalam 200,000 aplikasi yang ditawarkan. 200,000 aplikasi yang ditawarkan. Tetapi hanya 2,000 aplikasi sahaja yang betul-betul sesuai digunakan. 2,000 hingga 3,000 lah yang sesuai digunakan. Tetapi kita tak perlu pakai banyak. Betul tak? Kita tak perlu pakai banyak. Kita kena pakai what is the best for us. Sebab apa saya kata what is the best for us? Sebab dulu saya memang gila software. Cakap je software apa yang keluar, bak datang. Cakap je. Semua cuba. Semua saya akan cuba. Cuma bila dah sampai satu tahap yang you akan rasa macam yes, I tahu semua software ni, tapi which one is best for me? Kan? Dan kadang-kadang I try to limit myself untuk gunakan satu ataupun dua sahaja aplikasi yang saya rasakan sesuai. Kerana apa? Kerana pelajar kita juga tak boleh dibebani dengan aplikasi yang terlalu banyak. Kan? Nanti dia akan kurang fokus dia tersebut kan. Jadi kita nak kalau boleh aplikasi itu kita pakai mungkin satu atau dua yang kita rasa familiar with supaya pelajar-pelajar juga tidak terbeban dengan teknologi. Kan konten dah satu hal, teknologi lagi nak bagi. So lama-lama pelajar-pelajar kita tak boleh nak fokus dengan apa yang kita nak ajar. Jadi kenapa kita pakai teknologi? Kan pertama adalah kita melihat kepada learning individual differences yang mana pelajar-pelajar kita ni berbeza tahap kecerdasan mereka, berbeza gaya pembelajaran mereka. Mereka nak interactivity, nak accessibility, nak appropriateness dan sebagainya. Jadi kita try lah accommodate pelajar-pelajar ini dengan aplikasi-aplikasi yang tertentu. Okay. Jadi saya tunjukkan tuan-tuan dan perempuan ada beberapa aplikasi yang kita boleh guna pakai. Contohnya Quizzy. Alright, ini very interesting. Sangat bagus. Kita boleh gunakan sebagai self-diagnostic, kita boleh gunakan sebagai test, kita boleh gunakan untuk tujuan-tujuan yang pelbagai. Alright, insyaAllah Dr. Nadia akan sentuh nanti. Dan saja saya pecah-pecahkan software-software ini kepada kategori-kategori tersebut supaya tuan-tuan boleh gunakan dengan berpandu lah. Maksudnya kalau nak buat self-MPA assessment banyak boleh pakai. You boleh buat pakai Google Form, pakai Quiz, pakai Kahoot, pakai Socratic, pakai Pool Everywhere. Ini adalah teknologi yang boleh digunakan. Right, begitu juga dengan group based, portfolio based dan juga performance based yang mana saya saja kategorikan sebab yang ini yang saya rasa yang saya suka pakai dan saya selalu pakai lah. Alright, dan
Kalau lihat semalam kita ada guna Mentimeter kan, Mentimeter tu menarik sebenarnya, cuma tinggal itulah benda-benda yang menarik ni dia ada limitation dia. Maksudnya saya hanya boleh buat 2 slide, nak saya kena tambah. Tapi tak apalah, saya pun tak kisah nak tambah. Jadi I don't mind sebab nak bayar tu macam mahal juga kan. Jadi pakai je lah apa yang ada. Kita kena kreatif kan. We have a very limited resources, tetapi we have to be kreatif jugalah at the same time. Jadi Mentimeter tu kalau saya pakai ramai yang seronok pakai sebab apa? Nampak dia ada dynamic kan, ada grafik turun naik dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan itu. Alright, Cloudworks, yes, boleh pakai dekat-dekat Mentimeter boleh pakai Cloudworks dan sebagainya. Good. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apa perkara yang saya nak highlight sedikit untuk KUPTM ataupun KPTM, saya rasa adalah penggunaan portfolio based assessment. Saya rasa untuk TVET education, I guess that each of you need to prepare the student portfolio untuk student masing-masing kan? Because of what? Because of we are preparing them not only for assessment but also for job employability. Kan, untuk mereka bersedia untuk mereka mendapatkan pekerjaan lah, dan portfolio ni sangat penting. Kan, dari some of the field tu memang portfolio ni sangat penting. Okay. Dan portfolio ni boleh diberikan kepada beberapa kategori. Yang pertama, kita boleh buat course portfolio. Kita boleh buat integrated portfolio, ataupun yang you nampak tu gambar seorang lelaki yang berjubah itu adalah professional portfolio yang digunakan untuk tujuan peribadi, untuk tujuan akademik. Alright. Jadi saya saja nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan portfolio yang telah saya laksanakan bersama dengan pelajar-pelajar saya, yang mana portfolio ini saya telah berjaya lah bangunkan lebih kurang 4 hingga 600 portfolio pelajar-pelajar yang digunakan dalam kursus-kursus saya. Jadi portfolio yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat ini adalah portfolio yang berkaitan dengan school practicum training. Kalau dulu-dulu pelajar-pelajar saya ni mereka kena bawa logbook yang tebal tu kan. Jadi saya tak berapa gemar sangat logbook tu sebab saya pun tak sempat nak baca logbook tu. Jadi saya kata dengan pelajar-pelajar saya, boleh tak kita buat portfolio yang mana you masukkan gambar, you masukkan video, you masukkan you punya lesson plan, you masukkan everything dalam you punya portfolio. Saya boleh monitor you punya portfolio daripada rumah saya, daripada pejabat saya almost every day. And I know what you are doing. Buku logbook you tu you boleh sedekahkan kepada kawan you yang memerlukan. Bagi pada kawan yang perlukan. Jadi pada waktu tu memang fakulti tak berapa happy lah dengan saya. Kenapa Dr. Samsul tak nak pakai logbook? Saya kata tak apalah, saya tak nak pakai logbook, tak apalah, bagi saya pakai portfolio ni, nanti saya akan tunjukkan apakah hasilnya. Jadi bila saya buat dengan pelajar saya, tak salah saya buat dengan pelajar saya 2 orang, saya dapat pelajar praktikum 2 orang pada waktu itu. Mereka buat betul-betul dan akhirnya saya bentangkan di fakulti. Saya kata, fakulti, if you want to see how does your student works and progress, the portfolio give you the visual, give you the report and give you everything that what you want instead of looking at the logbook. So baru fakulti nampak, menarik juga ada portfolio ni kan. Maksudnya kita boleh lihat apa pelajar-pelajar tu buat. Maksudnya saya tak payah tunggu pergi sekolah baru nak tengok pelajar-pelajar saya. Sebelum saya pergi sekolah, saya dah tahu dah apa yang pelajar saya buat. Dan seronoknya bila baca portfolio, bila baca ni, kita tengok pelajar-pelajar kita, dia develop, kita tahu apa yang mereka buat. So itu yang pertama. Yang kedua, saya suka buat portfolio untuk kursus pelajar-pelajar saya. Jadi ini kalau you boleh lihat, ini adalah salah satu daripada pelajar saya yang buat student portfolio, individual portfolio untuk kursus yang mereka ambil. Kebetulan waktu ni dia ambil kursus yang berkaitan dengan teknologi in education, tak salah saya. Dan mereka ini perlu melakukan inovasi dalam pendidikan lah. Jadi nak dijadikan cerita, apa yang berlaku pada pelajar-pelajar ini adalah waktu kita establish the e-portfolio, tiba-tiba saya didatangi oleh anak saya. Anak saya waktu tu yang besar lah, yang sulung ni. Waktu tu kecil lagi, umur dia berapa tahun Waktu tu umur dia 9 tahun kot, 9 tahun. Sekarang ni dah 12. 9 tahun. Dia datang kat saya, "Papa," kata dia, "ya nak apa? Jom kita buat buat DIY, kena buat kapal terbang." Oh, saya dah jam dah. DIY buat kapal terbang pula, alamak, mana nak cari ni kan. Dia kata kena pakai barang-barang terbuang. Saya macam, alamak,
Macam mana kita kata tak apalah, jomlah kita duduk sama-sama. Kita cari. Okey, papa guna iPad, kakak pakai iPad kakak, kita tengok apa yang kita boleh buat. Tapi papa tak nak buat lah. Papa cari je bahan tapi you kena buat sendiri. Kan? Sebab nanti sudah-sudahnya kalau you suruh papa buat, sudahnya papa yang gunting, papa yang gam, papa yang tampal, papa yang cantum. Semua papa yang you duduk kat tepi, you clap je. Papa siap. Go papa. Oh, tak nak. Saya kata tak nak. Saya kata macam ni. Kita buat sama-sama. 3 jam cari bahan, tak jumpa bahan yang boleh buat self instruction. Maksudnya bahan-bahan yang boleh membenarkan anak saya buat secara sendiri. Saya pula memang jenis macam tu. Saya tak suka buat kerja saya kena buat, anak saya tak buat. Saya nak dia buat juga. Jadi saya kata tak apalah. Bila nak kena hantar, dia kata minggu depan. Okey, tak apalah. So besok kelas. Saya create problem. Okey kelas, ini kita ada ad hoc issue ni. Apa dia doktor, kata dia? You all akan diberi tugasan untuk buat DIY aerospace menggunakan bahan-bahan terbuang. So saya dah pindahkan masalah tu kepada pelajar-pelajar saya. So pelajar-pelajar saya kata, wah doktor, ini lain macam ni, kata dia. Memang lain macam. So you kena buat macam ni. Saya nak 30 saya nak ada 30 modul untuk buat DIY aeroplane ni. You kena siapkan dalam tempoh 3 hari. So pelajar-pelajar saya ni dia tak kisah. Dia kata, dah tak okey, doktor boleh siap doktor 3 hari. Okey je, DIY ni bukan susah sangat pun. Cat what? Belagak je tu. So dia pun buat 30 hari. You dah siap, you bagi link dekat saya. So saya dapat 30 link. And saya check satu-satu. Wah, bagus bahan budak-budak ni. Okey, saya kata dengan pelajar-pelajar saya, now dia tak berhenti kat sini. Saya nak pastikan bahawa modul yang awak buat ni betul-betul berjaya. Saya akan berikan modul ini kepada kawan-kawan anak saya. Dan mereka akan rate your punya modul. Buat rubrik siap-siap. Saya bagi dekat parent kawan-kawan, saya bagi dekat kawan-kawan anak saya dan parent, dan mereka rate. Bagi dekat parent lah. Parent gunakan, dia yang rate. So, kita nak tengok sama modul tu membenarkan tak anak mereka buat secara sendiri. Terbukti anak saya boleh buat sendiri. Anak saya dapat dia pilih satu modul, dia buat, jadi. So yang lain buat mungkin separuh jadi, separuh tak jadi. So parents pun bagi rating. Oh, ini kena betul, kat sini tak jelas, sini tak jelas. End up dia dapat apa? Dia dapat a real feedback daripada ibu bapa kan. Sebab kita buat konten untuk pelajar. Ibu bapa akan bantu anak-anak dia. So kita dapat konten, kita akan dapat feedback daripada parent dan juga daripada pelajar-pelajar tersebut. And I dapat all the feedback, I bagi pada pelajar-pelajar tersebut dan mereka baiki bahan-bahan mereka dan proses itu sangat cantik. So saya kata, rupanya bagus juga. Kita tengah buat a very real problem. Kita transfer knowledge kita secara online dan ibu bapa dapat benefit, anak-anak pun dapat benefit. So dia pun enjoy. So dan pelajar kita pun enjoy sebab dapat real feedback. Saya ingatkan benda tu berhenti di situ ya tuan-tuan dan puan-puan. Selepas itu dia akan jadi annual request. Setiap tahun parent akan jumpa saya cakap, Dr. Syam, tak ada ke lagi manual-manual yang best-best untuk anak saya nak belajar ni, dia kata. Alamak, saya kata, lama-lama dia jadi ada demand. So bila ada demand, kita try to supply dan this is how pelajar-pelajar kita dia berkolaborasi, create the content with the students yang ada kat sekolah, with the parents yang ada dekat rumah, kan, with us yang ada dekat universiti. So this is how do we integrate supaya nampak dia lebih cantik. So itu antara salah satu pengalaman saya lah bersama dengan pelajar-pelajar saya. Okay. Dan ini juga kita boleh buat portfolio menggunakan YouTube. Hari ni ramai orang suka pakai YouTube kan. Hello guys, what's up guys? Alright, my name is Samsul. So jangan lupa subscribe, like dan tekan button bell notification. Itu saya punya ayat lah. Sebab saya buat YouTube channel. Dr. Nadia ni pun boleh tahan juga dia punya YouTube channel. Okay, dan we have our own YouTube channel juga untuk konten-konten yang bersifat education. So YouTube channel ni sebenarnya kalau kita lihat konten dia untuk education memang tak banyak. Okay, so we can use the potential of YouTube channel untuk buat konten-konten dan pelajar-pelajar saya juga saya galakkan untuk buat konten dalam YouTube channel, especially bila melibatkan micro teaching. Okay, pembelajaran dalam bentuk micro. So pembelajaran micro ni benda-benda yang simple, benda-benda yang you boleh ajar macam 5 minit, 6 minit, very beneficial to your students, then you can share this with your with your audience. Jadi pelajar-pelajar you, sebab sekarang ni, tambah pula sekarang ni ODL, online learning,
pelajar-pelajar tak boleh keluar mengajar secara fizikal dan kita boleh buat dengan guna kaedah ni. Cuma tinggal saya dah guna kaedah ni sebelum COVID lagi lah, sangat awal lah. So pelajar-pelajar pun enjoy to create their content menggunakan YouTube channel. Alright, ini adalah multidisciplinary yang saya sebutkan semalam, okay, yang mana the integration project ini kita dah banyak hurai semalam dalam proses tersebut. Okay, saya takkan hurai banyak. Okay, dan cuma tinggal kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar high impact educational practices. Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 high impact education practices. Kalau you all pernah baca artikelnya, bercerita tentang apakah aktiviti-aktiviti yang memberi impact kepada pelajar-pelajar, especially pelajar-pelajar undergraduates. Yang pertama dia kata apa? First year experience, service learning, intensive academic writing, collaborative project, undergraduate research, capstones, diversity ataupun global learning. Diversity and global learning ni kebanyakannya subjek-subjek MPU. Kan? Kalau first year ni banyaknya subjek core curriculum, subjek English kan. Kalau service ni banyak subjek core curriculum. Intensive writing ni memang banyak dekat kita punya kursus dan ianya sebenarnya boleh dipetakan dengan jenis-jenis assessment yang saya maklumkan tadi. Portfolio ni dia boleh across the board. Sebab tu dekat UiTM sekarang ni memang kita ada portfolio portal untuk pelajar-pelajar dan pelajar-pelajar boleh rekodkan apa yang berlaku kepada diri mereka sehingga tamat pengajian dan boleh digunakan untuk tujuan employability lah. Alright. Ini adalah pemetaan lah yang saya petakan secara mudah supaya nak beri gambaran bahawa alternative assessment ini boleh berlaku dalam banyak ruang dan banyak peluang. Okey. Kemudian saja juga saya pecahkan kepada beberapa saja saya pecahkan kepada bentuk yang lain juga, iaitu saya cuba alignkan high impact education practices dengan kursus-kursus yang ada dekat program. Kita boleh tengok subjek university, subjek fakulti, program courses, elective courses yang kita boleh mapkan dengan alternative assessment. Dan pada masa yang sama juga, saja juga saya pecahkan kepada jenis-jenis pentaksiran yang kita boleh map kepada high impact education practices yang saya rasa secara tak langsung kita boleh memberikan kita sedikit gambaran ataupun idea bagaimana kita nak reka bentuk penilaian ataupun pentaksiran yang sesuai dalam pada masa yang sama kita nak ada berlakunya alternative assessment di institusi masing-masing. Alright. Jadi itu adalah secara ringkas lah berkaitan dengan alternative assessment yang mana pada saya ianya sangat menarik untuk kita kaji dan untuk kita lihat dan ada banyak potensi-potensi yang boleh diguna pakai dan ini akan beri ruang kepada kita untuk lebih kreatif lah. Jadi kalau kita lihat MQF yang bersifat efektif, saya rasa mempunyai peluang yang sangat besar untuk kita lakukan dalam bentuk alternative assessment. Jadi mungkin ada soalan kot nak ditanya ataupun kejap saya nak baca juga komen. Tak sabar nak join CYD 2021 amalan baik menilai pentaksiran terbuka pada 2 Ogos nanti. Dr. Nadia dah tak sabar dia nak tengok kita punya konten. InsyaAllah kita akan hasilkan konten yang terbaik untuk you all. Alright, smart move. Alright. The 5 KPM juga guna untuk PDPR, untuk web. Alright, betul. Okay, so InsyaAllah lah ini adalah sebahagian daripada perkongsian lah. Banyak lagi sebenarnya pengalaman-pengalaman yang saya boleh kongsikan, cuma masa terhad. Saya nak berikan sedikit fokus terhadap penggunaan aplikasi sebenarnya kepada Dr. Nadia. Untuk Dr. Nadia, kata apa, mungkin hari ni kita rehat pukul berapa Pukul 10.30 10.30 kan? Ke 11? 10.30. Oh, 10.30. Okay, mungkin Dr. Nadia, you boleh start dengan satu software dulu. Boleh, tak ada masalah. Alright, okay, kita tunjuk. Okay, saya serahkan pada Dr. Nadia lah, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okay, tadi Dr. Syamsul dah ada memberikan brief overview lah of some of the tools yang kita boleh gunakan. So, saya akan tunjukkan beberapa tools. Saya tak boleh tunjuk semua lah, tak sempat nanti. Saya tunjukkan beberapa tools yang kita boleh gunakan untuk assessment.
Kita biasa menggunakan Google Form kan? Saya rasa semua tuan-tuan dan puan-puan di sini dah biasa dah sangat dengan Google Form, betul tak? Kan? Google Form dah terlalu biasa. Kita pernah tak menggunakan Microsoft Form? Tak pernah. Microsoft Form belum pernah lagi kan? Okey. So saya nak tunjukkanlah Microsoft Form ya. Yang ini saya akan start dulu dengan tools-tools yang kita gunakan, kita boleh gunakan untuk kognitif, untuk measure kognitif pelajar lah. Macam Microsoft Form ataupun bila kita gunakan Google Form, ya, benda-benda yang similar. So kalau saya tunjuk. Okay. Siapa-siapa yang ada akaun Microsoft, dia boleh akses kepada Microsoft Form. So saya rasa macam institusi higher education ni, dia banyak memberikan ataupun dia banyak subscribe kepada Microsoft 365 kan? Betul tak? Ada kan Microsoft 365? Yang ini saya tidak menggunakan, saya rasa yang ini saya tak pakai saya punya official account dengan UiTM kot. Yang ini saya punya personal account sahaja. Sebab saya memang ada 2 account, satu personal account untuk 365, satu lagi dengan UiTM. Yang bagusnya Microsoft 365 ni, apabila kita bekerja, contohnya macam sekarang kami attach dengan UiTM, sekiranya saya pencen nanti pun 365 ni pun saya masih boleh gunakan. Maksudnya dia memang boleh gunakan sampai bila-bila, kerana yang personal account saya ni sebenarnya daripada universiti saya di US dulu. So kalau kita boleh pergikan ke form, kita dalam kita punya account 365, kita boleh terus pergi ke form. Macam dalam account 365 ni kita ada banyak kan? Kita ada Word, kita ada Excel, kita ada Teams dan kita ada Forms. Forms ni, apa beza dia dengan Google Form? Beza dia dengan Google Form, apabila kita nak import responses daripada Google Form, dia akan buka Google Sheets. Tetapi kalau kita biasa dengan Excel, Microsoft Form ni dia akan terus import kepada Excel. Dan sekejap lagi saya akan tunjukkan beberapa perbezaan yang ada di antara Microsoft Form ni dengan Google Form. So kalau kita nak start untuk buat survey ataupun kita nak buat yang bukan quiz based, kita boleh klik dekat sini, kita boleh klik on new form. Tapi kalau kita nak ada marking, ada pemarkahan, ada jawapan yang betul atau salah, kita boleh buat new quiz. So ada 2 sahaja. So form dengan Microsoft Form ni dengan Google Form ni, Microsoft Form ni dia lebih limited lah daripada Google Form. Tapi ada benda yang Google Form tak boleh buat, Microsoft Form boleh buat. So kalau saya boleh tunjuk saya ambil kat sini lah. Ini contoh yang saya dah buat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buka sekarang pun, nak buat Microsoft Form ni pun lagi bagus. Sebab kat situ kalau ada nak saya troubleshoot apa-apa pun, kita ada kat sini, kita boleh buat sama-sama. So say for example macam ni. Pilihan-pilihan jawapan ataupun pilihan-pilihan jenis soalan ataupun skala yang kita gunakan tak sama dengan apa yang ada dekat Google Form. Kalau dekat Google Form kita tak boleh buat macam ni kan. So Google Form gives us very basic. Like memang dots. Dots antara 1 sampai 5 bila kita nak buat Likert. Okay, kat sini kita boleh ubah sebenarnya. Kita boleh ubah, kita boleh tambah label, kita nak boleh tambah subtitle. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, kita kalau nak tambah soalan seperti biasa, sama juga macam Google Form, kita boleh add new. So you will be given antara either choice ataupun kita nak student kita masukkan teks, rating yang macam star tadi lah, ataupun dates, ataupun kita turun ke bawah. Net promoter score is this one. How likely are you to recommend us to a friend or colleague? 0 to 10. Boleh tak kalau kita ubah? Boleh. Kita nak less than 10 pun boleh. Kita boleh buat skala kita sendiri. Kalau kita pakai Likert pun boleh. Ni kalau kita nak buat survey lah. Setuju dengan sangat tidak setuju. Tapi selalunya kalau untuk quiz kita akan pakai multiple choice lah kan. Okay, yang ni multiple choice. Dia pun kita boleh tukar. Boleh buat drop down, boleh buat math questions, enter an equation, semua boleh. Tapi saya nak tunjuklah function dia yang tak sama dengan Google Form. Di sini. Branching. Okay. Microsoft Form ni, dia you boleh branch dia tanpa ada section. Google Form kalau nak branch dia perlu ada section kan. Tapi kerana Microsoft Form dia tak ada fungsi section tu. So kita boleh branch according to questions. So kita tak perlu nak buat a different section. Kalau saya boleh tunjuk, kita pergi ke Google Form sebentar. Okay.
Mana saya nak ni, Kang saya tersalah. Dr. Nadia, your personal account, is it you pay your personal account ataupun you boleh, memang kita No, boleh actually register? this personal account is actually is from UNLV, my Oh, previous right, university. Yeah, so it's actually an education account juga. Tetapi saya register di bawah Gmail saya lah. So it's a personal right, account. faham. Sebab I think I have integrated both of my accounts yang dengan UiTM ataupun tidak, As sebab one. tadi saya cuba nak masuk ikut UiTM punya account, saya tak boleh. So Oh, saya ya pakai ke? saya pakai account saya. Alright. Cuba kalau doktor boleh tengok ke, doktor boleh masuk? Saya boleh masuk, okey. Saya tengah cuba. So saya rasa saya punya account ada masalah lah yang dengan UiTM tu. Okay. Kalau kita tengok dekat Google kita tengok branching dia. Ni boleh branching tapi dia continue to next section. Dia tak boleh nak branch according to questions. So sometimes kita yang ini mungkin tidak terpakai untuk quiz. Mungkin dia akan terpakai untuk survey ataupun forms yang kita nak ada branching. Okay. Tetapi bila dia dipakai di dalam quiz ataupun exam, kadang-kadang ada pensyarah dia akan set the question. Ini jenis-jenis yang soalan-soalan yang macam dipakai di dalam GMAT ataupun GRE, ya, exam yang sebegitu. Apabila kita pelajar itu jawab salah, dia akan seterusnya dia akan dapat jawab soalan yang aras kesukaran dia tak sama. Maksudnya, katalah soalan 1 kita jawab salah, soalan nombor 2 dia level kesukaran dia maintain dengan soalan nombor 1. Okey, kalau pelajar jawab betul, soalan kedua tu soalan level kesukaran dia akan naik. Okey, the thing behind that is that markah akan diberikan lebih besar kepada soalan-soalan yang lebih susah. Yang itu konsep GRE dan juga GMAT. Sebab itu dia boleh buat branching according to question. So say for example kalau pelajar jawab jawapan tu salah, dia akan dapat soalan lain. Pelajar jawab jawapan tu betul, dia akan dapat soalan lain. Tetapi kesetaraan soalan tu dia dah ada bank lah di situ. Ada question tak so far untuk Microsoft Forms ni? Rasanya straightforward je kan Microsoft Form ni kan? Question kita biasalah as usual lah, kita create questions. Ada soalan ke? Tak ada. Kejap saya patah balik dekat Google Meet. Kita tak ada 365. Kalau pelajar tak ada akaun Microsoft tu memang boleh akses tak? Boleh? Okay, macam mana kita nak share? Share dekat sini. Satu lagi tentang Microsoft Form ni, apa beza dia dengan Google Form? Dia boleh terus generate QR. Kita boleh terus download. Dia dah tak perlu dah kita pergi ke QR code generator untuk generate another QR. Tak perlu, kita terus generate the QR over here. Katalah pelajar tu tak ada Microsoft account. Tak salah saya, dia memang boleh terus masuk because anyone can respond kan. Okay, cuba kita boleh cuba kat sini. Boleh tak masuk? Boleh? Boleh kan? Tanpa perlu masuk dalam dah ada respon. Ada respon. Okey. Bagus. Dah ada respon, bagus. Saya boleh tunjukkan responnya pula. Okey. Kita boleh terus open in Excel ataupun kita boleh nampaklah dekat sini terus dia memberikan a brief overview. Sama function dia macam Google. Google pun ada yang ni. Okey, kita akan tengok real time. Right? So we can review the answers or we can definitely open in Excel. Average time to complete. Yang ini saya suka. Okey. Kenapa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan melakukan survey, ada membuat survey dengan Microsoft Form ni ataupun kita pelajar kita yang buat survey, pelajar kita buat fieldwork, dia diharuskan buat survey. Kita boleh tengok average time to complete berapa dalam 19 second. Katalah survey kita tu soalan dia ada 40. Anything less than 3 minutes kita tak akan ambil tau. Because anything less than 3 minutes kita measure dia punya attention. Maksudnya dia tak attentive ketika menjawab survey kita, kita boleh terus buang responses tersebut. Sebab orang yang tidak attentive bila menjawab survey kita ni, tendensi dia untuk straight line of the survey, daripada 1 sampai ke hujung tu dia jawab 5 semua baik saja kan. Yang itu adalah jawapan yang kita tak nak. Sebab dia tak berfikir langsung apabila dia menjawab. Yang ni yang kita boleh gunakanlah untuk fieldwork pelajar. Fieldwork kita sendiri sebagai pensyarah ataupun kita pun boleh tengok juga sebagai quiz. Kalau quiz ni kita boleh tengoklah
Maksudnya macam pelajar ni sebenarnya jawab soalan kita punyalah fikir dia takut tak sempat kan. Tapi pelajar ni sebenarnya jawab soalan kuis kita less than 30 minutes. Kita bagi dia masa sampai 2 jam. So kat situ pun kita boleh tengok balik lah, adakah soalan kita terlalu senang ataupun pelajar ni sebenarnya dia discuss ke apa ke kan. It gives us a brief overview of that. Begitulah. Itulah beza dia dengan Google Form. Kalau kita dah bosan guna Google Form kan, lepas tu nak cuba pula Microsoft Form ni, bolehlah cuba because it's still free. Dia masih sama juga, dia masih free. Cumanya dia tak banyak sikit lah macam Google Form. Dia tak banyak option sikit. Tapi pada saya it's sufficient enough. Okay, ada lagi ke soalan kalau saya boleh? Boleh je buat kalau tak ada 365. Betul. Account Microsoft ni sebenarnya boleh je buat. Tapi macam selalunya kalau higher education institution, dia memang subscribe kepada Microsoft 365. So you can use that existing account lah. Terus ada buka kepada forms, boleh buka kepada Excel and what not semua tu. Interface much better, yes. I think because Google Form actually dia cater kepada sangat ramai orang, sebab Google punya environment ni kan dia cater kepada sangat ramai orang. Bila dia cater kepada sangat ramai orang, dia belum ni lah, dia nak keep it simple. Kalau dia memberikan terlalu banyak option, people can get easily overwhelmed dan dia macam tak nak guna Google Form tu. So that's why ramai orang guna Google Form sekarang ni, because as compared to SurveyMonkey, as compared to Qualtrics, as compared to other survey based macam SurveyCake and what not, Google Form is one of the easiest. Interface dia very clean dan dia tak banyak benda yang dia offer. So people don't get overwhelmed dengan information ataupun ni. Microsoft 365 beli kat Shopee. Beli kat Shopee ni susah sikit lah nak cakap kan Dr. Syamsul kan. Kita memang ada isu beli kat Shopee ni. Okay. Betul. Kalau saya boleh kongsi lah. Ada akaun-akaun turn in kerana universiti tidak subscribe. Jadi pelajar resort kepada beli dekat Shopee. Sebab dia nak hantar kerja dia kan. So dia terpaksa beli kat Shopee. Apa yang terjadi kepada pelajar yang beli di Shopee ni? Okay, satu. Seller yang menjual account turn in di Shopee ni, kita memang takkan tahu dia letakkan kita punya account ni di mana, di universiti apa. Katalah dia hack universiti di Bangladesh ataupun di Sri Lanka ataupun dia hack UiTM sendirilah. Okay, so katalah pelajar ni dia beli account kat Shopee, account Shopee ni sebenarnya dicuri daripada UiTM dan dia upload. Dia tak tekan off repository, masuk ke dalam repository UiTM. Apabila dia nak submit, bila cikgu dia buat turn in kat atas kerja dia, 100% similarity dengan paper yang berada duduknya di bawah UiTM. Okay, jadi pun dia contact lah UiTM untuk remove repository dia. Okay, dia contact sampai dekat saya. Sampai dekat saya, benda pertama sekali yang saya check adalah adakah dia pelajar UiTM. Kalau dia bukan, repository tu kita takkan remove. Memang takkan remove. So memang saya pernah menerima email yang merayu-rayu kata tolonglah remove kerana dia tak boleh submit thesis master dia. Dia adalah pelajar dari India. Lepas tu saya check nama dia, okey dia bukan pelajar kita. Kita kata repository kita hanya boleh remove untuk pelajar kita saja. 3 kali dia email saya dan saya lepas tu saya block. Memang kita tak boleh. We cannot allow. Okay, because it's considered as stealing lah. Maksudnya turn in account turn in tu dia mencuri daripada UiTM bayar. So why is it that we need to service them? Itu bahayalah apabila pelajar membeli daripada Shopee ni untuk turn in. Sebab tu saya memang selalu advocate lah, you don't purchase like turn in punya tu daripada Shopee. Memang you nanti susah. Tak boleh submit PhD thesis, tak boleh submit master's thesis. Banyak sangat software, betul. Sangat banyak software yang jual kat Shopee. Sebenarnya kalau kita tak nak beli kat Shopee pun ada je banyak. Kita boleh download secara percuma. Tapi mungkin saya tak ajar lah tu kan. Kita tak boleh ajar. Download secara percuma tu kat mana kan. File hilang betul, beli OneDrive betul. Kadang-kadang OneDrive, kadang-kadang kita beli satu software, OneDrive dia bagi kat kita tu, drive tu besar gila kan, dia bagi 1 terabyte lah, 100 gigabyte lah. Memang macam tu di Shopee. Kadang-kadang pelajar suka beli SPSS di Shopee. Itu paling suka beli tu sebab paling mahal kan, nak dapat kan. Itulah kegusaran pelajar kita is that lah, bila higher education provider tidak
provide this kind of support ataupun tidak ada facilities yang begini, mereka terpaksa beli kat Shopee sebab mahal. Kan diorang tak mampu nak beli yang original, terpaksa beli kat Shopee. Then at the end of the day, diorang juga yang kena nanti. Like you cannot submit your thesis, you cannot submit your papers. Masa ODL lagilah kena beli kat Shopee, betul. Lagilah kena beli kat Shopee. Tapi itulah, it comes with the ni lah, risk that kalau the students are willing to take, then go ahead lah. But tapi kalau jadi case macam yang turning in tu, memang teruk lah tu nanti. 100% similarity memang tak boleh submit your thesis. Habis. Ada apa-apa tak soalan tentang Microsoft Form ke Google Form? Google Form pun boleh, boleh tanya juga. Saya tak, I will not go over Google Form lah kerana it's very familiar, everyone is very familiar dengan Google Form ya. Okay. Another thing about Google Form is that kalau kita nak set timer, kita kena pakai plugin. Kan? Kita kena pakai plugin. Dan plugin ni kadang-kadang dia tak berfungsi. So katalah kita nak set exam kita open from 8 to 3. Kita pun nak keluar lah kan. Kita buat exam kita hari Sabtu, kita nak keluar. Nanti timer ni kadang-kadang dia tak berfungsi. So pelajar akan kelang kabut message kita beramai-ramai, doktor tak boleh buka. Saya pernah. Saya ada conference di Hong Kong, saya dah memang set exam untuk pelajar saya pukul 8. Pelajar pun tunggulah dengan anxiousnya depan komputer pukul 8 tak buka. Saya punya phone macam nak meletup. Barulah rasa macam influencer ke artis kan, oh banyaknya orang message kita kan, doktor tak boleh buka, saya dah panik, doktor saya relax, nanti kita buka lah kan. Dapat tak? So kalau pakai plugin dengan Google Form ni kena hati-hatilah, kadang-kadang dia tak terbuka. So kadang-kadang kita kena tutup manually. Boleh? Ada komen ke, soalan ke? Ya betul, plugin tu dia tak stabil. Yang tu saya tak berapa tu dengan Google Form. Microsoft ni pula dia tak ada plugin. Lagi dia tak boleh. Dia tak ada plugin langsung. Okay, lepas ni kita akan tengok other tools selain daripada Google Form ni semualah. Ya. Lepas break lah saya rasa Dr. Syamsul kan, kita kita break dulu lah. Kopi pagi dulu kan, makan kari pap panas dulu. Cik Kamal, kita akan kembali semula pukul berapa Cik Kamal? Pukul 11 boleh? 11 boleh. Kalau ikut jadual time saya kerja pukul 11 kot okay. Baik. Pukul 11. Baik. Okey, nanti kita jumpa balik pukul 11. Tengok lagi banyak di online tools. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Okey, jumpa balik nanti.